Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir tafsir maudhu'i, di mana kita insya-Allah akan bincangkan tafsir ini menggunakan kaedah yang terbaru yang dibuat oleh para ulama dan memahamkan kita dengan Al-Quran Karim. Kita akan ambil pendapat-pendapat para sahabat, tapi kita ringkaskan kepada bahagian pengertian yang penting sahaja. Percanggahan berkenaan dengan makna kita elakkan dan kita akan bincangkan secara mendalam. Dan memang kita seperti mana tajuk tafsir kita, tafsir maudhu'i, tafsir berdasar pada title, berdasar pada intipati ataupun kehendak setiap surah itu yang kita tumpukan. Baik, dan kita hari itu masuk dalam isti'adzah. Isti'adzah itu melafazkan atau membuat atau meminta perlindungan Allah Ta'ala, itu dengan menyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan dirajam. Mana kita nyatakan bahawa itu adalah di antara cara ataupun arahan Allah Ta'ala kepada umat Islam bagi mereka mempertahankan diri mereka daripada perkara-perkara yang akan merosakkan mereka. Dan benda tersebut adalah yang paling besar adalah syaitan atau iblis dan keturunan mereka, yang mana Allah Ta'ala ajarkan kita untuk perkara-perkara tersebut. Syaitan berbentuk jin balik direct kepada Allah Ta'ala. Jangan lawan dengan fizikal, jangan cuba kita lawan dengan orang kata dengan emosi kita. Bahkan kita disuruh balik kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan Allah Ta'ala direct. Adapun untuk syaitan-syaitan manusia ataupun yang manusia yang kita kata mengajak kejahatan di kalangan manusia ni, kita disuruh supaya supaya diplomasi, buat lembut-lembut, tak apa, kita berdialog dengan mereka, tak ada masalah. Tapi syaitan jin, jangan dialog, jangan bagi makan, jangan ajak jamuan dan sebagainya, jangan bayar apa-apa pada dia supaya jangan kacau kita. Itu kita kena ingat. Baik, dan kita terangkan hari itu juga bahawa isti'azah ini datang contoh macam ketika dalam hadis Nabi SAW, seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Uthman bin Abil As, dia telah minta, dia kata Rasulullah, dia kata dia diganggu dalam solat dia daripada bacaan dan juga terganggu daripada konsentrasi. Lalu baginda SAW berikan dia punya penyelesaian. Maksudnya dia nakkan penyelesaian. Dia bukan tanya saya saja, dia bagi tahu penyelesaian, dia nakkan penyelesaian Rasulullah. Kata Rasulullah, aku dihalang di antara aku dengan solatku. Maka ialah macam kita kata, memang benda yang kita dalam solat kita bukan kita kawal. Lintasan tu datang dan pergi macam-macam. Ada hari kita terfikir pun benda berkenaan, ada kadang-kadang tak tentu pasal dalam solat tu, itulah benda kita teringat. Slipper kita 5 tahun lepas lah, kan? Adik kita buat apa benda kita lah, orang ni cakap kita apa, semua keluar dalam solat. Jadi benda hilang pun jumpa. Itu jadi kes ada orang menggunakan kaedah, dia kata nak cari barang hilang, cari dalam solat. Ini sewil nama dia. Salah jangan buat. Pasal solat ini adalah pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala, hanya dibuat kerana Allah. So tak boleh kita buat kerana nak cari barang hilang, tak boleh kerana anything yang concern that. Ya, sila. Sometimes kalau macam-macam kita tengah solat kan, I mean try to focus as much as to Allah, okay? And then while trying to focus to dia macam it started off like thinking about Allah, and then it goes on and on. How do you manage that? Macam okay. How of it we think that it's okay because we think about Allah. Okay. But and then it goes on without stopping. Without stopping and start. Even if you cakap macam kata minta perlindungan pun, but it's still, and then immediately after that it starts coming back. Okay. Okay, actually macam ni. First thing first, concerning khusyuk salat khusyuk dalam salat ni hanya berlaku bagi siapa yang kenal Allah Ta'ala. Macam ni lah. Okay. When you know macam kita kata sini, kan orang kalau pernah bercinta kan, mana lelaki atau wanita bercinta, dia tak ada masa nak makan pun teringat, sikit teringat kan. Dia concerning sifat. Pasal kita kata makin seorang manusia itu kenal Allah Ta'ala, tahu sifat-sifat Allah Ta'ala, tahu dia punya kedudukan Allah Ta'ala di sisi dia, makinlah dia akan rasa khusyuk.
Makin dia tak tahu, makin dia ikut-ikut orang, makin dia akan putus. Pasal kita kata macam kita nak menyerah diri pada Allah Ta'ala. Kan solat tadi kita Allah is bigger than anything. Is the greatest. Greater than anything. Greater than my life, my house, my everything. Nak sampai tahap berkenaan, kita kena kenal Allah Ta'ala dulu. Yang sekarang berlaku pada masyarakat kita kebanyakannya antaranya lah kita solat, kita tak kenal Tuhan yang kita nak sembah. Jadi kita sembah dalam keadaan kosong, maka dia membawa kepada keperasaan kita kata macam terawang. Jadi kita teringat pasal orang kata consider Allah Ta'ala. Kita hanya akan berharap dan dialog dengan Allah Ta'ala bila kita tahu dia mendengar, dia mengetahui apa isi dalam hati kita, dia tahu kehendak kita, dia tahu kita banyak berhutang dengan dia, banyak benda kita dapat. Kita ibadat pun ihsan dia. Ni kan kita solat tadi, ihsan Allah Ta'ala dia beri kepada kita tenaga, kekuatan, maka kita dapat solat, dapat ibadat. Maka secara tak langsung, macam kita silap, macam kita sincerity tu akan timbul dan dia akan bawa pada khusyuk. Tapi kalau kita tak kenal Allah Ta'ala, first thing first, macam kita penyembahan kita tak sembah Allah Ta'ala, sembah Allah Ta'ala tapi tak kenal, masalah lah. Macam kita bawa surat tak tahu alamat, kan, nak bagi surat pada raja, tapi raja mana? Adalah orang kata dekat belah utara, dia kata. Dia bawa surat jalan-jalan naik kereta. Lepas tu kenapa? Tak tahulah. Ada orang kata kat sini, itu yang jadi kejap ke sana. Pasal kita tak tahu ke mana kita nak tujukan. So, sebab kenapa kita kata dalam konsepnya, dan itu satu. Kedua, khusyuk dalam solat ini sebenarnya 5 minit je kita nak concentrate. Tapi ia perlukan kepada peringatan sebelum solat tu lagi. Faham tak? Sebab kenapa Nabi SAW dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Bila seorang kamu datang ke masjid dan solat sedang dilaksanakan, wa qimatus solah, solat sedang didirikan, maka datanglah dalam keadaan tenang. Jangan dalam keadaan berlari atau bergegas. Dan jangan running. Sebab apa? Sebab kamu dalam solat ketika itu. Sebab bila orang tu datang tengah bergegas kan, dengan melafaz yang turun Allahu Akbar, dia tak ingat Allah Ta'ala ketika itu. Dia akan macam apa lah. Lepas tu dalam 3 minit lepas imam dah waladhdallin amin, baru macam aku solat apa? Dia akan start macam tu. So dia tidak ada persediaan. Jadi untuk orang tu dapat 5 minit solat itu, dia ingat Allah Ta'ala, dia perlu persediaan awal. Contoh pagi tadi Zuki, pagi petang buat tak? Kan? Macam bila azan bunyi, kita segera tak? Atau kita tengah main tengah sibuk dengan komputer. So bila kita tengah sibuk kerja kita tinggalkan ketika azan tadi. Pasal azan dia kan gap dia dengan solat kan ada gap. So kalau start azan kita tinggalkan, so kita ada masa untuk apa? Release ourselves daripada benda dia. Dan bahkan ada solat sunat sebelumnya untuk bagi kita peringatan balik. So dalam solat nanti akan elok. Sebab apa? Sebab awal tu kita dah buat persiapan. So sebenarnya solat ni kita kata dia 5 minit. 5 minit saja untuk kita tumpu pada Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya persediaan untuk 5 minit tadi adalah sepanjang hari kita. All our days. Kan kalau dia kata orang tu tengok filem, baru tengok filem apa dan sebagainya, dia suruh solat lepas tu. Dia Allahu Akbar dalam kepala dia akan ada benda tadi. Kan ada filem tu akan keluar. Sebab apa? Sebab tadi dia sedang sibuk dengan benda-benda berkenaan. Masuk dalam solat memang tak boleh. So that's the point. Kita kata persediaan preparation before the solat, maybe 5 minutes atau 10 minutes before. Kita relaxkan diri kita dan sebagainya, kemudian baru masuk solat. Dia pasal kita kata persediaan, macam kita kata macam dia membawa kita kepada apa? Kepada state of tenang dulu. Bukan kita terus sentuh je tak time wuduk tu lagi. Kan ada kadang-kadang orang tu wuduk sekali je dipakai untuk 10 kali. Betul lah. Boleh, tapi mana dia tak perbarui. Dia tak ada rasa orang kata dia cleanse diri dia baru tak ada. Patut perbarui wuduk, walaupun wuduk dah ada, perbarui lagi. Maka dia akan apa? Kembalikan diri dia kepada apa? Kepada ketenangan. Dan bahkan dengan wuduk tadi membersihkan dosa-dosa pada mata dia ke apa dia tengok, telinga dia apa dia dengar. So konsep kita kata yang macam tadi kan, kita kata pelindungan daripada syaitan ni kan, dia kena datang balik. Tapi kita punya preparation selain daripada berdoa kepada Allah Ta'ala, kita kena ambil asbab. Ingat tak? Kita bukan kita ya Allah aku lapar, kemudian beras ada kita tak masak. Tak boleh. Beras ada kena masak dulu. Ni aku lapar ya Allah tak ada lauk kan. Telur ada goreng lah. Jangan kita tunggu duduk diam. Benar kita ambil penyebab dan kita tunggu hasil. Bukannya kita duduk diam tunggu hasil, tak boleh. Dan memang kita kata dalam tajuk tadi Allah Ta'ala suruh kita bekerja. Faham tak? Preparation before solat itu dah ada. Jadi mana kalau orang tu nak khusyuk solat, sebelum solat dia buat apa? Kena fikir juga. Kalau tengok Hindustan, kejap lagi dan solat di Hindustan lah. Kalau cerita Korea dan solat di Korea lah. Dia akan relate. Faham tak? Dia pasal kita kata konsep kita bukan macam orang-orang bangsa lain macam Hindu dan sebagainya, dia ada meditasi.
Dia kata kosong. Kita tak boleh kosong. Kita umat Islam ni suruh apa? Isi dengan Allah Ta'ala. Mana ingat Allah Ta'ala. Tak boleh kosong. Mana kosongkan dari segala-galanya. Tak boleh. Bila kosong tu nanti masuk syaitan. Jadi yang kita perlu isi pengisian. Jadi pengisian Allah Ta'ala tadi pertama, kenal dia. Ya, kenal dia. Lepas tu kedua, berkenaan dengan solat. Tadi kita kena apa? Kena ada persediaan lah. Tak boleh kita masuk-masuk dalam keadaan kelang kabut. Tu Nabi larang. Sampai ada seorang sahabat yang seorang bergegas nak masuk saf pertama cepat nak dapat solat rakaat pertama bersama Nabi. Dia bergegas rukuk cepat. Lepas tu lepas solat Nabi tanya siapa yang bergegas tadi dan sebagainya. Nabi kata apa? Zarakallah hirsan. Nabi kata semoga Allah tambah kau ni semakin bersungguh-sungguh. Tapi Nabi kata wala ta'ud. Jangan kau ulang. Nabi kata apa kau sempat solat. Apa kau lepas macam yang dalam solat yang tajuk berkenaan dengan apa bila kamu datang ke masjid. Kemudian imam orang tengah dirikan solat, maka jangan kamu bergegas, jalanlah dengan tenang kerana kamu dalam solat. Nabi kata, kalau apa kamu sempat, itulah kamu tambah, tak cukup tambah. Kalau apa kamu yang terlepas, kamu buat tambahan dia. Mana tak cukup, yang dapat kamu dapat, yang tak dapat kamu cukupkanlah. Tak perlu kita kata macam habislah aku terlepas hari ni, tak ada. Tapi kita sendiri nampak tak orang macam dengar imam kan, imam baca je apa qul a'udzu binnas kan, ilahin nas malikin nas, betul dia tahu dah akhir hujung ayat tu apa, dia kelang kabut. Tu sebab Nabi dalam hadis lain Nabi kata apa? Al-ajalatu minasyaitan, al-anatu minallah. Tenang itu daripada Allah Taala, sifat tenang daripada Allah Taala. Wal ajalatu, mana sifat gugurapah ni minasyaitan, daripada syaitan. So bila sifat tu kita dapat daripada dia, maka lepas tu memang dia masuklah. Memang tak boleh buat apalah. Tapi cuma kita kata ada perlindungan satu lagi apa? Isti'adzah tadi. Mana tak boleh lari. Memang dia akan uji kita. Tapi kalau macam hamba itu kita baca Al-Fatihah, hamba itu hanya dekat ni lah. Lepas tu kita kata Alhamdulillah Masyarakat Najib. And then kalau we kali lah. So boleh continue after that. Boleh, tak ada masalah. Bahkan kita kata di sini pelafazan isti'adzah macam arahan Nabi kepada sahabat ni tadi, dia tidak membatalkan solat. Kenapa? Sebab Nabi yang arahkan. Sebab nanti kita akan, kalau saya belajar fiqh dalam fiqh, ada lafaz yang batalkan solat. Contoh macam kisah sahabat Nabi SAW dan Sahih Muslim, Sahih Bukhari, yang kes berkenaan dengan seorang sahabat tu bersin. Seorang lagi dengar, dia pun yarhamkallah. Dia sebut yarhamkallah kuat. Actually dalam bahasa Arab. Jadi Nabi SAW Nabi sebab imam tak cakap apalah, tapi cuma sahabat-sahabat yang lain ni jeling dia. Jeling. Dia pun kata apa aku jeling aku. Dia marah. Kemudian orang lain tepuknya suruh dia diam. Dan bila dia diam, dia kata lepas solat Nabi bangun. Dia kata aku tak pernah jumpa guru sebaik Nabi, selembut Nabi. Nabi tak marah aku, Nabi tak tegur aku, Nabi tak cakap apa. Nabi cuma kata apa? Sungguh solat ini solat ini hanya takbir, tasbih dan qiraah. Solat ini hanyalah takbir, tasbih dan qiraah. Takbir, tasbih, mana membesarkan Allah Taala, memuji Allah Taala, juga apa? Membaca Al-Quran. La yasluhu, tak boleh, tak elok fiha dalamnya, tak boleh ada dalamnya syai'un sedikit pun min kalamil bashar, dari kata-kata manusia. So anything concerning kata-kata manusia tak boleh. Tapi bila Nabi letakkan pengecualian, kita kena benarkan. Contoh macam dalam kes sujud. Nabi kata sujud ini adalah tempat di mana seorang hamba tu pada sedekat-dekat hamba dengan Allah Taala adalah ketika dia sujud. Maka banyakkanlah doa. Ataupun Nabi SAW berikan arahan selepas tahiyat, antara lepas tahiyat sehingga salam. Between salam dengan tahiyat tu ada waktu untuk makbul doa. Maka siapa-siapa yang berdoa, doa itu berkenaan. Dibenarkan. Hatta ketika kunut pun tak ada lafaz khas. Doa kunut Mana dia kata dalam doa kunut, kesimpulan dia adalah mendoakan kebaikan, keampunan untuk diri orang yang tu. Dan jadi surat lafaz datang. Kalau masuk kita kata minta untuk Afghanistan. Nabi pernah mana doa untuk orang Afghanistan? Doa tu boleh dalam hati ataupun lafaz. Kalau lafaz, kalau tak lafaz, macam mana para sahabat dengar? Macam ketika Nabi doa kunut, kan Nabi doakan untuk orang yang qurra, para penghafal Quran yang dibunuh di Telaga Maunah. Dia dibunuh tadi, Nabi sebut nama orang-orang yang tertentu. Tadi Allah Taala kata jangan spesifikkan nama. So jadi para sahabat selepas daripada mereka memang akan mendoakan ke atas doa untuk umat Islam dan doa ke atas orang-orang kafir, tapi ke atas orang kafir secara umum, generally, bukan atas specific person. Tapi jadi kita kata ikut zaman para sahabat dulu, dia orang sebut lafaz kunut tadi tidak lafaz dengan spesifik. Hanya kunut witir je yang satu lafaz. Kunut witir kan.
yang Allah mahdina fiman hadait, itu saja yang lafaz dia sama. Tapi yang lain-lain kunut Ramadan ke dan sebagainya tidak ada lafaz khusus. Maka menunjukkan bahawa lafaz tadi kita akan boleh tukar mengikut keadaan dan masa. Apa masalah umat Islam ketika itu, kita doa untuk masalah mereka. Kalau hujan tak turun, minta doa turun hujan. Faham tak? So secara tak langsung kita kata kalau ikut relate kepada masalah lafaz tadi, kita kata luar lafaz solat tapi dibenarkan. Ataupun hatta kalau kita lihat pergerakan, certain pergerakan dalam solat, contoh macam buang kahak, something in your mouth kan, ada kahak kemudian kita nak buang, maka benda tersebut dibenarkan dalam Islam. Contoh hatta Nabi SAW pernah sekali marah para sahabat kerana ada orang meludah ke arah kiblat. So Nabi bersihkan benda berkenaan. Nabi kata sebenarnya Allah Ta'ala berada di hadapan kamu bila kamu solat. Maka kalau kamu nak buang juga kan kahak kamu, Nabi kata buang ke belah kiri, bawah. Ini kalau bukan dalam masjid lah. Dalam masjid buat macam tu disepak dia orang. Buang ke sini, lepas tu pijak, gosok kan. Nabi tunjuk itu. Tapi kalau tak boleh juga, Nabi tunjukkan kain serban Nabi kata ataupun macam ni. Dan Sahih Muslim. Untuk. Lepas tu lipat. Jadi kalau kita tak ada, lengan baju kita lah lipat. Mana dibenarkan pergerakan tadi. Walaupun pergerakan tu dalam solat tapi dibenarkan. So macam ni isti'adzah tadi. Isti'adzah tu walaupun dia sebenarnya kita kata apa macam dah luar daripada bacaan Quran, tapi bila mana masuk balik pada arahan Allah Taala dan arahan Nabi, maka dibenarkan. So jadi tak ada masalah. Dan jadi kita kata macam tadi concerning contoh macam kefahaman kita berkenaan dengan kefahaman berkenaan dengan masalah perlindungan Allah Taala tadi. Kita kenal sifat dia untuk benda-benda tadi, dia kata aku lindung kamu. So kita pengharapan kita pada dia tadi akan beri kesan. Tapi kalau kita kata benda tadi kita ikut saja kan, masalah juga lah, kita kena sedar. Kesedaran berkenaan dengan tajuk tajuk isti'azah tadi mesti perlukan kepada kesedaran. First, kesedaran sebelum pertama kenal Allah Ta'ala. Second, tadi berkenaan tajuk persiapan, preparation kita in the day, apa kita buat. Kalau khayal, wayang dan sebagainya, betul Allahu Akbar, minta ingat dah. Minta ingat dah. Faham Jadi kita kata dalam solat Nabi suruh supaya seorang sahabat tu supaya dia beristi'azah, minta perlindungan daripada syaitan yang mengganggu dia dalam solat. Syaitan ini kita kata memang akan ganggu kita dan kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Dan isti'adzah juga Nabi suruh buat ketika mana atau Nabi buat ketika mana Nabi singgah di tempat persinggahan tertentu. Contoh macam Nabi singgah nak berkhemah dan sebagainya. Kalau kita masuk hotel dan sebagainya, sebut benda berkenaan. Kadang-kadang kat Malaysia tak pernah nampak benda jahat macam tu. Datang kat sana tiba nampak. Ada orang kadang kat Malaysia tak pernah buat benda jahat, pergi luar negara pergi buat jahat. Sebab Sebab kadang-kadang kita kata keadaan dan suasana tempat tadi tu tak elok untuk dia. Tapi dia tak isti'adzah Allah Ta'ala awal-awal lagi. Kalau minta isti'adzah Allah Ta'ala akan lindungi dia. Kadang-kadang benda jahat tu ada tapi tak nampak, atau masa tak ada nak berhadapan benda tersebut. Kita nakkan benda itu. Mana jangan Allah Ta'ala taufikkan kita kepada kejahatan, dia taufik kita kepada kebaikan. Sekat kejahatan daripada kita datang daripada kita. Ini benda-benda sini kita kata ini diperlukan pada taufik Allah Ta'ala. Atau hati kita je menyampah dengan benda berkenaan. Itu benda tu adalah benda-benda yang kita kata Allah Ta'ala yang berikan. Ada orang dia tengok benda-benda maksiat seronok. Ada orang dia tengok benda maksiat dia menyampah. Dia tengok macam menyampahnya. Okey, menyampah tadi tu datang dari siapa? Kalau bukan dari Allah Ta'ala, pasti dari Allah Ta'ala. Jadi kita nakkan benda tersebut. Sebab kenapa kita kata ketakwaan hati, pembersihan hati hanya datang daripada Allah Ta'ala. So, jadi kalau orang tu lupa nak minta benda ni kan, dia pergi try cari dengan sistem air ke, sistem kayu ke, sistem sekian, dia akan terputus. Sebab benda ni gaib. Benda fizikal, badan kita sakit, makan ubat. Kan, luka jahit, tak ada masalah. Luka jahit, jangan tunggu duk pandang tangan tu, bila nak sembuh ni, ya Allah sembuhkan. Lepas tu dia diam kan. Tak boleh, luka tu pergilah jahit. Kan, badan kita lemah, pergi jumpa doktor dulu. Tak ada masalah, mungkin ada virus ke ada sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita kata orang yang salah faham, dia lupa tentang perkara ni. Fizikal Allah Ta'ala suruh kita buat kerja. Benda yang gaib ni jangan lawan sendiri. Jangan kita kata ada orang ada tahu benda gaib. Kita start bercakap benda tu saja, kunci kita serah pada dia. Mana Qarin kita dapat kunci, siap. Lepas tu mula dapat bukan. Belajar silat sikit je, tapi dapat mentera cikgu ustaz bagi. Kan, ustaz bagi lah. Mentera ke ayat apa sekali, kemudian nampak jin, semua benda nampak. Tapi nampak luar. Qarin ni dia tak nampak. Time buat jahat dia tak nampak, syaitan tu hembus pada dia suruh gaduh. Tak nampak. Dia cuma nampak yang mana? Yang luar. Itu atas pokok tu ada, ujung sana tu ada, tapi pada diri dia tak nampak. So menunjukkan bahawa benda tu permainan Qarin dia, dimainkan. Jadi faham Dan kita kata isti'adzah juga digunakan sebagai sebagai ruqyah, sebagai jampi. Ketika mana seorang tu rasa sakit badan dan sebagainya, maka disuruh oleh Rasulullah SAW kepada Uthman bin Abil As As-Saqafi,
Yang tadi yang kita kata dia terganggu dalam solat tadi, Nabi suruh dia letakkan tangan dia pada kawasan yang sakit, kemudian sebut bismillah 3 kali, kemudian sebut 7 kali a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung dengan Allah Taala dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku rasakan dan apa yang aku bimbangkan. So ini benda tu sebenarnya kalau kita terjemah atau translate terus, dia adalah meaning yang nyata. Tak ada sebarang apa kekeliruan tentang meaning dia. Kita kata, ya Allah, lindungilah aku dengan aku berlindung dengan kau dari kekuasaan kau daripada keburukan atau kejahatan apa yang aku sedang rasakan atau apa yang aku bimbangkan akan berlaku. Jadi kita minta protection ni dua sekali, bukan satu, dua. Bahkan Singapura ulama nyatakan mana bila kita rasa tadi mungkin kita kata mikroorganisma pun benda yang sama, kita minta perlindungan Allah Taala. So letakkan dan buat. Ini tak ada masalah, tapi tak perlu jumpa ustaz mana pun. Buat sendiri je. Buat sendiri, pegang badan sendiri, buat sendiri. Lafaz berkenaan. Mana orang sakit, pegang badan dia sakit, kawasan sakit, kemudian sebut benda tu. Tapi kalau sakit buah pinggang, janganlah pergi pegang macam tu. Dah tahu dah sakit buah pinggang, pergilah hemodialisis. Kan? Ini kita kata, waktu kita tahu penyakit apa kita sakit. Maka kita buat. Nanti jantung dah tahu dah apa, arteri sumbat, betul kemudian pegang macam tu. Ini masalah sikit lah. Itu kita kata kenalah perlu perubatan yang lain. Mana kurangkan makan, bagi senaman dan sebagainya. Start ni tu. Tapi kadang-kadang ini yang kita kata tak tahu kenapa sakit badan. Lebih baik kalau kita kata apa? Nak buat ibadat. Nak buat ibadat kan mula sakit lutut lah, sakit kaki lah, sakit tangan lah. Kan? Mula time nak buat jahat tak ada masalah. Kan nak buat jahat tak ada masalah. Nak pergi konsert, relax, sihat je kan. Tak ada masalah. Puluh-puluh kan. Bila time nak pergi solat masjid, mula sakit belakang lah, sakit pinggang lah, kan? Seliuh tangan lah. Okay. Starting from that point, kita disuruh supaya apa? Isti'adah. Dengan cara yang macam sahabat dia tadi kata. Jadi dia kata apa? Aku buat benda berkenaan dan lalu apa? Allah Ta'ala hilangkan apa yang aku rasakan. Mana rasa lemah badan dia, sakit badan dia tadi, Allah Ta'ala hilangkan. So buatlah. Tak ada masalah. Even actually seorang student kat sini, dia cerita ada orang duk nak mainkan dia lah. Benda, dia papas saudara dia suka main jin ni. Dia dah tinggalkan lama, tak nak terlibat dengan benda tersebut. Dia paksa dia saja bagi dia buka pedang. Kata pedang tu kononnya ada hantu, ada setan lah. Bila buka tu tangan dia hitam. Ni. Bengkak. Dia tak tahu nak buat apa dia kata. Tapi dia kata isteri dia tengok bengkak hitam dia kata. Lepas tu dia teringat yang saya baca benda ni kan, hadis Nabi ni. Lepas tu dia pegang lah. Dia buat sendiri. Alhamdulillah aku tu hilang. Benda tu hilang. Jadi kita kata mana ubat, mana isti'adah ni ubat zahir dan juga batin. Mana untuk waswas syaitan gangguan dalam isti'adah, untuk badan pun boleh juga isti'adah. Itu penting Baik, bentuk isti'adah ni kita masuk bentuk isti'adah. Macam mana lafaz isti'adah yang dituntut kepada kita? Bentuk isti'adah. Telah datang beberapa bentuk bagi isti'adah daripada Rasulullah SAW. Telah datang beberapa bentuk beberapa bentuk lafaz daripada Rasulullah SAW. Antaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni yang biasa kita sebutlah, yang kita kata kita nak baca Quran, okey? Yang dalam surah An-Nahl, kita sebenarnya derive benda ni daripada surah An-Nahl. Ia menepati lafaz perintah Rabbani dalam ayat yang mulia dan surah An-Nahl 98. Allah nyatakan apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. So mari kita ambil arahan Allah Ta'ala tadi, kita terus tukar kepada diri kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala kata suruh buat, kita pun buat. Lafazkan dengan isti'adah tadi, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Itu dalam surah An-Nahl. Telah datang dalam 2 kitab sahih. Itu daripada Sulaiman bin Sard. Beliau berkata, telah datang dalam kitab sahih daripada Sulaiman bin Sard. Sulaiman bin Sard, Rodal tu nama dia. Tapi saya tulis macam itulah. Pasal orang Melayu kita S dengan sin dengan sod mana dia beza. Kadang sa pun payah nak beza kan. Jadi kita kata dalam bahasa Arab dia ada beza. Dia benda yang bunyi itu dia ada 3. 3 lah paling nyata. Sin, sod, tapi sa kadang-kadang kita masuk sekali lah. Kan Osman kan. Dia sebenarnya Osman. Okey, tapi kita kata inilah, kita nama sahabat tu Sulaiman bin Sard Rodal, Sard Rodal. Beliau berkata, Sulaiman bin Sard berkata, istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah saling maki-memaki. Inilah kita kata dia orang balas kan. Kalau orang tekak pada kita macam, pesan kau sekian. Dia bertekak dia orang depan Nabi SAW. Ni kita kata antara dalil menunjukkan bahawa para sahabat manusia biasa lagi. Bukannya kita ada satu level yang tak boleh kita nak ni. Memang Allah Ta'ala pilih mereka.
Tapi kita ni kena bekerja jadi macam mereka. Jangan kita macam, alah, diorang Nabi ada boleh lah. Tak, jangan bagi alasan itu. Certain people saya tengok dia manusia ni dia macam awal-awal lagi tak tahu lagi boleh buat ke tidak. Dia awal lawan takdir. Mana dia menahului takdir tahu. Takdir Allah Taala dia tak tahu apa jadi. Mana untuk baiki diri dia tak tahu dia boleh sampai ke tidak. Tapi Allah Taala buka ruang. Mana doa, usaha Allah Taala suruh kita buat. Ambil asbab. Dia awal-awal lagi kata, saya tak boleh lah. Awak je lah pergi. Kalau macam orang kata apa? Hafal Quran. Kan biasa kita dengar, tak apalah, saya dah tua. Ayat itu kan. Mana kita tahu kita boleh? Siapa yang tahu kita boleh ke tidak? Pasal takdir Allah Ta'ala untuk kita tahu tak esok dapat apa? Tak tahu kan? So kenapa kita tak masuk dulu? Kena tak masuk dulu dalam ruang berkenaan. Tengok, ikut ke mana Allah Ta'ala alakan kita. Ni kita asbab tak ambil, kemudian awal lagi apa? Tak boleh buat. Itu biasa berlaku. Jadi dua orang lelaki di kalangan para sahabat Nabi. Maksud dia macam kita sahabat Nabi SAW adalah orang mulia. Kita boleh kejar untuk benda berkenaan. Kejar apa mereka buat, contoh. Jangan kita kata macam tak boleh. Pasal apa? Pasal tengok kisah ni, dua orang sahabat Nabi ni depan Nabi dia bertekak. Maksud dia manusia biasa ke tidak? Manusia biasa lah. Masih lagi boleh cakap kau depan Nabi ni. Kau punya sekian. Dia dimaki ni. Ni maki depan Nabi. Dia kata apa? Faja'ala ahaduhuma yaghdabu wa yahmarru wajhuhu. Maka mula bila maki, jadilah mula seorang daripada mereka mula marah. Dan juga apa? Merah wajah dia. Menjadi merah mukanya. Wa tantafihu awdajuhu. Dan kembang ni, urat tengkuk ni kembang. Satu urat datang kata macam telinga dia besar. Ni keluar ni urat sini naik tegang ni. Mentekak sini sangat Lalu Nabi faqala. Dia kata fanazara ilaihin Nabi SAW, lalu memandang kepadanya. Nabi pandang pada yang marah tu. Faqala, Nabi kata, dia tak dengar. Nabi dia orang tengah bertekak ni. Orang ramai yang duduk dengan Nabi ni dengarlah Nabi cakap apa. Nabi kata Nabi kata apa? Inni, sungguhnya aku la'alamu, benar-benar tahu kalimatan, satu kalimah. Lau qalaha, kalau dia kata kalimah berkenaan, la dhahaba anhu, akan hilang benda tu daripada dia. Mana kemarahan yang sampai urat ni naik ni, merah pada muka ni, akan hilang daripada dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Melafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau dilafazkan akan hilang marah dia. Nabi kata. Faqama ila rajulun, maka bangun kepada lelaki yang marah berkenaan, seorang lelaki yang di kalangan para sahabat yang dengar Nabi kata apa. Mimman sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan orang yang mendengar Nabi SAW. Faqala, dia berkata kepada lelaki tersebut. Dia kata, atadri ma qala Rasulullah SAW anifa. Kau tahu tak Nabi kata apa tadi? Sebentar tadi Nabi kata apa? Dia orang marah, dia tak dengar adalah. Kan? Qala, baginda bersabda, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu. Sungguhnya Nabi kata, aku benar-benar tahu satu kalimah, kalau dia katakan kata kalimah berkenaan, akan hilang itu. Mana rasa marah tu daripada dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim akan hilang. Tapi lelaki berkenaan yang jawabnya sudah besar kata, orang nasihat dia kata apa? Faqala lahu ar-rajulu, lelaki yang marah tadi kata pada lelaki yang nasihat tadi, amajnunan tarani, kau ingat aku ni gila ke? Sepatutnya dia lafazkanlah. Dia marah pula orang kedua yang datang nasihatkan dia. Sepatutnya dia kena lafazkan. So jadi ini dalam tajuk ni kita kata mana untuk orang tu minta perlindungan Allah Taala daripada kemarahan dan sebagainya. Kalau marah sangat dalam keluarga, ni anak-anak, isti'adah je cepat. Kadang-kadang kita bimbang kemarahan tadi akan bawa kepada apa? Kepada benda yang tak elok. Kadang-kadang orang tu terlafaz talak, kan? Yang bini minta cerai pun ada. Kan? Biasalah. Kalau saya dengar cerita, orang kata kalau perempuan pegang cerai, pegang talak, lama lelaki kena cerai banyak kali dah. Tak pergi pasar raya pun kena cerai. Kan? Itu kata orang perempuan. Tak tahu kita tak. Tapi cerita dia memang kita kata kalau marah tadi, kan? Kita kata dalam Islam ni memperbaiki kesalahan tu betul. Contoh macam kereta kita kena langgar. Memanglah kita kata nak baiki, tapi jangan sampai kita marah sepatutnya. Mana apa penyelesaian dia? Dan kalau kita nak marah, pasal marah tadi takkan buat kebaikan. Maka silsilah nanti kena saman nanti, kena pukul orang. Faham tak? Jadi kita kata dalam Islam ni kita diajarkan apa? Awal-awal tahan kemarahan. Dan antara marah ni tak ada benda yang baik. Tak datang kebaikan. Bahkan dalam Islam kita kata suruh maafkan, lepaskan, let go. Pasal kita kata dalam Islam ni seorang mukmin, dia tahu dia ada gantian akhirat. Dan bahkan di akhirat nanti Allah Ta'ala akan apa? Tuntut balik bagi pihak dia. Katakan dulu dia ada tercuri, orang tercuri barang dia ke, orang ambil balik. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan ambil balik. So bagi seorang Muslim atau mukmin yang percaya akhirat, yakin berkenaan akhirat, dia tak bimbang. Dia tahu bahawa gantian Allah Ta'ala tu ada, jadi dia relax. Dia macam, tak apa, kan, duit boleh cari, tak ada masalah. Okay, kita kata kalau orang tipu pun,
Allah Ta'ala tahu, tak ada masalah, kita akan diganti. Pasal kita ingat dalam hadis sahih Muslim dan Bukhari berkenaan orang muflis. Yang hadis orang muflis. Kita tahu tahu kan hadis muflis. Berkenaan dengan Nabi SAW menyatakan, Nabi tanya para sahabat, mal muflis minkum, siapa mufliskan kamu? Para sahabat kata orang mufliskan kami adalah orang yang tak ada harta, tak ada duit perak, tak ada harta, tak ada barang-barang, itulah orang yang muflis. Nabi kata innal muflisa min ummati, orang mufliskan umatku, man ya'ti yaumil qiyamah, orang datang pada kiamat nanti bisalah, datang solat. Mana dia muslim ni? Muslim. Maksud dia mukmin, dia ibadat dia tadi ada kira, ada nilai. Datang dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, dengan sedekah, tapi pernah maki orang ni, pernah pukul orang ni, pernah caci orang ni, makan harta orang ni, tumpah darah orang ni. Lalu dia akan diambil daripada kebaikan yang tadi bagi pada setiap orang yang kena zalimi di dunia dahulu. So dalil ini menunjukkan kepada apa? Kita akan Allah Ta'ala akan tuntutkan balik bagi pihak kita di akhirat nanti. Tak ada terugi satu benda pun. Jadi kalau kita macam gila-gila ambil parang, kau tak nak bayar kan, buang masa. Imam Cili nak bergaduh adik-beradik pun tak salah. Berhutang-hutang ni kan, kadang kita tengok marah kan, menyampah kerana putus saudara, kerat berpatah arang berpatah arang kerat rotan. Kerat rotan. Kadang-kadang pinjam sikit je, RM10 je. Pun jadi kes. Betul. Percayalah cakap saya. Benda-benda macam ni kita kata pasal marah. Marah tadi kita syaitan datang, tiup, dia tiup dia jadi besar. Benda kecil je. Kan nothing, kita kata nothing. Contoh macam orang tu dekat highway kan, orang tu macam terni sikit kan, kita macam apa ni kan, kita start marah je, dia syaitan boost up, dia tambah, kita marah sikit je, dia boost up, tak kena pun, tak kena lain benda lagi, tapi kita boost up sampai benda jadi besar. So in the end kita pun tak puas hati, pandang dia giong, jumpa dekat RNR kan lagi. Apa pasal kan, kenapa? Kadang-kadang peringkat tadi sampai kata jiran pun, kita Nabi SAW mengatakan, hatta kadang-kadang benda tu benda simple je. Contoh Nabi sabda dalam hadis yang Nabi kata apa? Nabi kata la yahilu li imri muslim. Tidak halal untuk seorang individu muslim an yahjura akhahu, untuk pulau saudara dia fawqa salat lebih 3 hari. Kita baca hadis Nabi ni, tak halal untuk seorang muslim dia di pulau saudara lebih 3 hari. Datang kita kerana benda kita kata kasut hilang sikit ke, kucing orang tu berak depan rumah kita kena, and so on lah. Kita upgrade benda berkenaan. Dia parking kereta masuk sikit kat ruang kita ke, ataupun ni lah dia bertanam pokok tu jatuh daun dekat laman kita. So start from that, kita upgrade sampai tak pandang muka. Dia pergi kenduri, tak pergi kenduri. Sebab apa? Sebab tadi time marah tadi kita ada isti'azah. Maka syaitan bina istana dalam tu. Di istana apa? Istana kebencian. Dia bina siap-siap. Jadi kita pandang orang tu je, bukan satu benda kita nampak. Kita nampak 10 benda. Pada benda satu je. Mungkin kadang-kadang tak senyum dengan kita. Masuk lift, kita naik dengan dia, kita senyum, dia tak senyum. Benda tu akan upgrade sampai orang tu sombong, orang tu sekian, syaitan masuk. So setiap kali kita datang rasa macam nak macam tu, cepat-cepat isti'azah. Tu orang Melayu kita kadang suka apa? Ngucap. Istighfar, salah. Ngucap. Dia nak marah ni kau orang. La ilaha illallah, bukan betul mengucap. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebut benda berkenaan. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan direjam. Pasal dia tengah datang pada kita untuk membesarkan kita punya perasaan marah. So Allah Ta'ala kata suruh, dan arahan Nabi tadi suruh apa? Suruh isti'adah cepat-cepat. Pasal Nabi SAW macam kita bincang dulu dalam 3 ayat yang awal 3 ayat dalam surah Al-Fusilat, surah Mu'minun dan surah Al-A'raf. Yang kita bincang Allah Ta'ala suruh Nabi, suruh apa? Suruh fa'imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun. Kalau syaitan bisik kamu, Allah Ta'ala kata balaslah baik pada benda buruk mereka buat. Kan? Lepas tu kalau syaitan datang pada kamu bisik apa-apa, maka apa? Ista'iz billah. Sebab Nabi pun akan cuba didatangi oleh mereka, walaupun Allah Ta'ala kata sebenarnya Nabi ni dipelihara, maksum. Tapi untuk pengajaran umat, kan? Dan Nabi boleh buat, Nabi mampu buat. Orang buat jahat, tarik-tarik kain kan? Kata, apa soal Muhammad kau lambat bayar hutang? Apa soal Muhammad kau tak sekian? Nabi boleh senyum lagi. Boleh senyum je. Sebab apa? Sebab memang Allah Ta'ala lindungi Nabi. Tapi untuk panduan umat, kalau kita kena macam tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awal-awal, first thing first, kalau kata orang langgar kereta kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan bagi dia datang. Jadi kita boleh selesaikan dengan baik. Kan benda tu simple je. Kan benda tu tak ada duit bayar. Kalau dia tak nak bayar, ambil report polis dan sebagainya, tutup insurans dah. Habis cerita. Tak perlu nak cakap, apa sawak, sekian-sekian. Buang masa. Jadi rajinlah beristi'adzah kalau rasa nak marah. Tengok anak pun geramnya aku kan. A'udzubillahi minasyaitonir. Kan keluar mulut nanti bangangnya budak ni apa ni sekian-sekian. Sebab apa? Start marah. Rasa teringat dari tu ustaz kata jangan baca macam tu, jangan sebut macam tu pada anak-anak, nanti anak jadi bodoh sungguh. Tapi kan marah punya pasal tak ingat langsung. Faham? Kan semua keluar benda-benda tak elok. Jadi first thing first bila nak marah je apa?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan nampak So jadi dalam ni kita kata walaupun kita ambil lafaz, kita tengok juga macam mana penggunaan isti'adzah tadi untuk apa? Jadikan seorang tu terlindung daripada syaitan. Dari syaitan dalam masalah kemarahan. Slightly off topic Kalau macam kadang kita pergi masjid atau surau kan, ada really a group of like regulars there lah, macam biasanya. Yelah pakcik-pakcik lah yang buat okey Kalau macam selalu lepas solat kita salam. Okey. Kadang kita salam baca senyum. Tapi kalau macam every time kita salam dia tak pandang muka lah, pandang dia. Up to point kan kita macam try to buat. Because kalau you buat dia jadi marah. Okey. So Actually gini, first thing first, dalam masalah adab, orang tu tak tahu adab yang Nabi ajar. Actually the Prophet sallallahu alaihi wasallam bila Nabi salam dengan orang, kan Nabi akan pasti tak pernah Nabi Nabi jumpa tu bukan suka wajah dia akan senyum, dan dia tak akan alihkan muka dia ke tempat lain ketika orang bercakap. Kalau orang cakap dia akan adab muka orang tu je. Dan kalau dia bersalaman, dia tak akan tarik tangan dia kecuali orang tu tarik dulu. Tu Nabi SAW. Tapi ialah kita kata manusia yang kita jumpa dalam masyarakat kita ni banyak yang jahil, tak tahu berkenaan adab-adab adab bercakap dan sebagainya. Walaupun dia tua sekalipun tak timbul. Pasal Nabi kata dalam hadis SAW, dia kata apa? Laisa minna, bukan di kalangan kami. Man lam yarham sigharana, orang tak merahmati, belas kasihan pada yang kecil kami, dan tidak memuliakan orang tua kami. Mana itu bukan golongan kami, Nabi kata. Tapi dalam masa sama kadang ada orang yang kadang dia berumur ni, dia rasa macam kau budak, cuma tangan aku. Dia macam tu sikit kan. Dia jadi macam tu sikit. Ada. Tak pelik. Bahkan certain people tu datang daripada pengarah syarikat, datang kan pencen datang masjid, siap. Kan biasa kalau dekat office orang Assalamualaikum tok kan, Tan Sri kan, sekali datang kat masjid orang tak pandang. Dia startlah perangai dia kadang-kadang datang. Tak pelik. Cuma kita dalam Islam kita diajar apa? Walau dia buat apa sekalipun kita salam macam biasa je. Pasal Nabi SAW berikan kita arahan. Mana apa? Idfa' billati ahsan. Balas, Allah Ta'ala suruh dalam Quran, balaslah dengan lebih baik. Be a better person than the person yang satu lagi. Kalau kita, tahu even though kat dalam tu, I mean like you try your best. Okay. Kat dalam tu, I mean like susah. Ya, okey. Gini, satu benda. Kita pernah sebut dari tu berkenaan dengan tajuknya dalam surah A'raf. Kalau saya tunjukkan sikit, kita lari sikit jap. Dalam surah A'raf ayat 130. Ayat A'raf 130 Dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala ajar ataupun bagi garis panduan berkenaan peringkat manusia dan ketakwaan. A person yang kita kata dia bertakwa, dia ada level actually. Bukan tak ada level, ada level. Manusia ni bukan sama level semua sekali. Dan kita mesti bekerja untuk dapat level satu lagi. Dia higher. Macam kita kata kalau kerja pun nak naik pangkat kan. Kalau nak ditakwa pun kena naik pangkat juga. Okey. Dan surah Al-A'raf ayat 133. Ya. 130. Bukan 130 kat Araf. Kan Al-An'am kot. Ya. Oh, Al-Imran. Imran. Al-Imran. Al-Imran 130. Okay, tengok. Nanti kita nampak macam mana para ulama nyatakan berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk berkenaan dengan orang-orang takwa ni apa level dia. Okay. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 133, ambillah sampai 36 pun, tapi kita ambil sikit je, kita ambil sampai 134 je. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, cepat. Hari. Allah Ta'ala panggil cepat. Ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan dari Tuhan kamu. Wa jannatin, dan bersegera juga. Jangan macam ala nantilah, tak, cepat juga. Kepada apa? Pasal syurga ni kita dia punya ratio dia 1 in 1,000. Untuk syurga ni, the place in the syurga, in the heaven, untuk orang yang beriman, untuk orang yang akan didapat nikmat Allah Ta'ala ni, jumlah mereka ni, kalau seluruh anak Adam dikumpulkan, 1 dan 1,000. Ni dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi pernah ceritakan berkenaan macam mana Adam AS, Allah Ta'ala suruh dia utuskan rombongan neraka, rombongan syurga, rombongan neraka, rombongan syurga. Lepas tu, bila Adam tanya Allah, siapa rombongan neraka, siapa rombongan syurga? Daripada anak cucu kau 1,000 orang, 999 dalam neraka, 1 dalam syurga. Jadi di sini Allah Ta'ala kata cepat. Bahawa kalau lambat kan orang lain isi, pasal ada orang mungkin dia bertaubat dan sebagainya, dia akan dapat cepat.
Jadi Allah Ta'ala kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan bersegera juga kepada syurga. Arduhas samawatul ard, yang syurga ni tadi keluasan dia adalah langit dan bumi. Langit dan bumi semua sekali kedudukan syurga ni. Luas semua syurga ni. Besar. Bahkan antara syurga ke syurga yang lain, bahkan orang paling rendah kedudukan di syurga nanti dia akan dapat seperti dunia, macam orang paling kaya di dunia tapi 10 kali ganda. Tapi level dunia lah. Dapat macam dunia tapi apa? 10 kali ganda. Tapi kalau orang yang akan atas lagi daripada dia, benda yang tak dapat dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati manusia. Lebih hebat daripada apa yang ni. Tapi yang bawah ni level rendah. Itu yang bawah, yang 10 kali ganda dunia ni. Bayangkan manusia ramai. Jadi yang atas-atas lagi banyak benda dapat. Jadi kita kata keluasan syurga ni langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa je dapat benda ni. Okey. Siapa orang bertakwa ni? Ya. Ni leveling ni start datang. First, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan harta fis sarra' ketika apa? Senang. Wad dharra' ketika susah. Mana dalam ketika lain seorang manusia yang dalam kehidupan dia ni senang dan susah sama aje. Mana senang ke susah ke, dia charity, dia bagikan harta ke dan sebagainya, tanggung ke kan, kalau dia katakan dia ambil satu inisiatif nak ambil bil masjid. Susah ke senang dia tak kisah. Bagi dia sama aje. Pasal dia bukan macam separuh orang, dia bila senang dia nampaklah benda tu nak mewah. Bila susah dia hilang ingat Allah Taala. Ni orang ni senang ke susah dia ingat Allah Taala. Dia ingat Allah Taala ketika senang dan susah. Maka dia infakkan harta pun ketika senang dan susah. Dan dia tak rasa bimbang. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa segala harta yang dia dapat adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala boleh tambah dan boleh beri lebih daripada itu lagi. Pasal yang beri rezeki adalah Allah, bukannya diri sendiri. Maksudnya kita kata kita punya effort kita buat. Kan kita punya kita punya usaha. Tapi usaha kita tadi sebenarnya hanya 10% je ataupun 5% daripada apa? Segala Allah Taala uruskan untuk kita. Pasal kita tak pilih siapa keluarga kita, kita lahir anak mana, anak orang siapa, kita sekolah mana, kadang bapak kita tentukan, betul tak? Kan even kadang-kadang bidang apa kita masuk bapak kita arahkan. Kan you take this course. Kan kita kata benda tadi siapa yang arahkan? Jadi kata bapak kita arahkan, siapa? Allah Taala berikan ilham pada dia. Jadi kita duduk benda berkenaan dengan kita course yang kita ambil tadi, cara bapak kita hidup, mak bapak kita hidup, semua sekali benda tu siapa atur? Allah Taala berikan. So kita duduk dalam suasana tadi, tiba-tiba besar sebagai seorang yang berjaya, dapat harta banyak dan sebagainya. Semua tu apa? Pemberian Allah Taala. So kita tak lupa. Kalau orang tak lupa, dia akan sentiasa ingat benda ni. Jadi dia infak harta tak kira. Susah ke senang dia tak kisah. Bagi dia susah dan senang sama. Tak ada pun dia senyum, ada pun dia senyum. Okey, ni orang pertama, first level of taqwa. Kemudian wal kaziminal ghaiz, orang yang tahan kemarahan. Dia marah tapi dia tahan marah dia. Kan? Mana dia second level. Pasal kadang bila orang tu suka buat baik kan, dia is actually good man. Lepas tu bila orang balas dengan keburukan, apa rasa? Kan kita tak boleh nipu. Kita tak kacau pun orang. Kita langgar sikit, tiba-tiba orang menyampah kita, orang cakap muka-muka kita. So kita kan apa? Marahlah. So Nabi sendiri pun 40 tahun kita ceritakan itu, 40 tahun tak pernah menipu, sampai orang kena Al-Amin, digelar sebagai Al-Amin. Tapi lepas daripada timur wahyu saya, tiba-tiba orang kata apa? Penipu lah, ahli sihir lah, gila lah. So apa perasaan Nabi? Marahlah juga. Tapi dalam masa sama tak ada jadi apa? Wal kaziminal ghaiz. Peringkat kedua untuk orang yang bertakwa ni, dia tahan kemarahan. So kalau kemarahan dia tak lepaskan. Dia tahan. Lepas ada orang saya sebut ayat ni, dia kata apa? Ustaz, dalam psikologi kata kalau kita simpan nanti dia meletup, burst up kan, dia jadi macam apa, macam bom atom, bahaya dia kata. So kena lepas, macam dia kata anger management kan, mana bila nak halakan kemarahan tak habis lagi. Dia kata habis macam mana nak buat. Saya kata sini, Islam bagi penyelesaian dia nombor 3 dia apa? Wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan orang ramai. Memaafkan orang ramai. Dan bahkan kita tahu dalam hadis yang sahih, salah seorang sahabat Nabi SAW tak mati lagi. Tengah hidup berjalan kat dunia ni, maksud dia ujian tak habis lagi. Kan kita punya rekod, lepas pergi haji 3 kali pun, malaikat salin lagi tau. Ramadan baru ni pergi ibadat haji ke, ataupun kita puasa 10 awal Zulhijjah dan sebagainya, hari Arafah kita puasa, bangun malam, malaikat pagi salin lagi tau dosa pahala kita. Tak ada macam malaikat angkat tangan, dia ni baik dah. Tak ada. Tapi salah seorang sahabat Nabi SAW, pernah Nabi SAW tunjuk, tak mati lagi ni, Nabi kata itu ahli syurga. Siapa nak tengok ahli syurga, tengoklah orang ni. Jadi Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi, ikut dia balik rumah. Bila ikut balik rumah, tengok ibadat tak ada tambahan. Tak ada solat banyak, tak ada sekian. Solat fardu dia buatlah. Kan? Tak ada solat malam, tak ada sekian. Bangun tidur tengah malam dia, Allah, betul tidur balik. Jadi bila tanya balik, kenapa? Jadi Ibnu Umar kan, dia 3 hari dia minta tumpang orang tu punya rumah. Nak tengok apa orang tu ibadat.
Lepas 3 hari tak nampak apa benda tambahan, jadi Ibn Umar pun luahkan perasaan dia. Dia kata, wahai saudaraku, dia kata, Nabi kata kau ni masuk ahli syurga. Aku tak nampak apa ibadat tambahan yang kau buat. Apa kau buat sebenarnya? Dia kata, betul lah apa ibadat kau nampak aku buat itulah saja, tak ada lebih. Cuma setiap malam dia kata, kan? Aku tak pernah bawa kebencian sama Muslim. Maksud dia, setiap malam nasi riwayat datang, setiap malam sebelum tidur dia kata apa? Ya Allah, siapa-siapa yang hari ini ada buat salah pada aku, maafkanlah mereka. Seriously. Kan? Mana maksud dia? Di level kan? Third level. Yang Nabi sendiri pula Allah Ta'ala suruh pada fourth level. Level yang ke atas sekali. Apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka orang buat kebaikan. Mana kebaikan apa? Pada orang yang buat jahat pada dia. So actually from this point of view kan, kita kata, memang kita kata marah itu pasti ada. Siapa? Kita manusia, bukannya malaikat kan? Tapi dalam masa yang sama, kita sebenarnya disuruh supaya apa? Management angle tadi kita kata kena faham dengan, bukannya kita lepas pada pokok ke, pergi marah pokok kata kita gila. Kau marah pokok atau menjerit dalam tandas, bukan. Kita dalam Islam ni kita apa? Let go. Lepaskan. Pasal kita dah tahu bahawa akhirat nanti ada ganjaran lain. Mana yang sana penting, yang sini ni sementara je. Orang menyampah kita dan sebagainya, kita tak mati pun. Kan orang tak suka kawan kita, tak ada masalah. Kan kalau kita bersorangan sekalipun, Allah Taala tak pernah biarkan kita. Bahkan dia akan datang kepada kita orang yang keteman kita. Itu kita kata ihsan Allah Taala ni. Segala aturan hidup kita ni kita nampak macam kita buat sendiri. Tak, bukan kita buat sendiri. Akan ditakdirkan kita pada hari sekian akan jumpa sekian. Pasal kita jadi dahulu, kan kita kecil. Kita nak jadi pun daripada satu sel. Nanti siapa tengok apa ni? Berkenaan dengan Human Week, BBC Knowledge. Tak adalah. Saya tak tengok. Di sini daripada satu sel. Mana katakan ni ovum, dia bulat lah. Ini saya saja pegang gelas ni. Jadi sperma berenang masuk dalam. Okey, within 24 hours dia terbelah 2, 4, 8, 16 sebagainya itu. Jadi billion sel tadi kan, everything nak pergi jadi mata, semua betul. Allah Taala dah berikan semua sekali benar. Dia mana kita nak jadi elok macam ni adalah daripada apa? Daripada panduan dan arahan dia. Bahkan kita makan dalam perut mak kita tadi, buat permulaan dulu kita makan ni, yolk sac ni. Kita akan jadi daripada mungkin sebahagian kecil je. Sel kita akan jadi badan. Tapi yang besar lagi tu akan jadi makanan kita sementara. Sebelum tali pusat kita siap. Lepas tali pusat pula penghantaran makanan elok. Lepas tu bila kita keluar perut ibu kita makan apa? Tiba-tiba ilham kalau Ta'ala beri kita nak makan di mulut. Dalam perut makan ikut tali pusat. Tak pernah makan ikut mulut. Tapi kalau keluar tu kita ulur kat mulut dia. Gitu macam tu. Budak-budak kan. Any baby. Even lembu ke kucing dan sebagainya. Diilham Allah Ta'ala untuk benda berkenaan. Ini untuk apa? Jaga. Dan kemudian Allah Ta'ala jadikan pula bila baby ni, yang kita pernah terangkan dahulu, Allah Ta'ala jadikan pada dia ni macam ada sihir tau. Orang tengok semua macam kan. Sedangkan berak bersepah, gigi tak ada, helium meleleh, nangis je kerja dia. Kan? Kita tengok kita macam happy, macam nak pegang juga kan. Baby kan, betul tak? Kan berak bersepah, kan, helium meleleh, gigi tak ada. Kalau kita bawa orang tua yang perangai macam tu, berak bersepah, helium meleleh, gigi tak ada, asyik menangis saja. Nak jaga? Siapa nak jaga? Angkat tangan. Tak ada. Nampak tak? Konsep mana Allah Ta'ala jaga kita. Dia diaturkan supaya sampai kita besar elok. Menunjukkan apa? Ini dikata aturan Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang kita lupa benda ni. Bila kita sedar benda ni, tu kita kata macam tak kisah, kita macam tak apa. Kita akan tak apa tu sebab apa? Sebab kita faham bahawa aturan Allah Ta'ala bukan aturan kita. So kita akan minta, ya Allah, kalau kena musibah, ya Allah berikan kebaikan di sebalik musibah ini. Kalau orang tu buat sombong dan sebagainya, kita apa? Sangka baik. Agak sakit perut kot. Kita baca tu lah. Agak sakit perut kot. Macam saya pernah kena tengok sekali kan. Apa ada orang dalam apa dekat apa Kota Damansara waktu saya tinggal. Dia kan laluan apa Sudan Tunnel tu kan. Apa kan ada kat situ. Dia actually dulu depan sana sebelum dia orang buat dekat Pelangi Damansara tu jalan tu lebar. Kalau sekali air naik kan situ jam sampai keluar ni. Sampai ke LDP masuk. Mana orang tak boleh masuk ke dalam. Mana kadang-kadang orang sangkut tengah-tengah tu 4 jam. Ada orang sangkut 4 jam. Mana nak pergi balik ke Kota Damansara. Saya naik motor, saya lintas, saya nampaklah jam tu. Sampai kat rumah, lepas saya keluar balik beli makanan dia, saya balik, saya tengok ada kawan kakak tu. Dia tak pakai tudung, rambut dia kembang. Sekali kan. Saya tengok muka dia masam sungguh. Serius masam. Saya terus tanya, saya tahu dia tengah sangkut jam tadi kan. Saya tak tanya dengan dia apa kenapa macam ni. Tak, saya kata berapa jam. Dia tunjuk macam ni. Kita faham lah, dia tunjuk macam ni. Mana kita pasal kita tahu. Mana kalau dia kata orang tak tahu berkenaan jam tadi kan, yang tak keluar lintas jalan tadi, katakan jumpa dalam lift, bagi salam kat dia. Atau senyum ke, lepas tu muka dia masam. Orang tu expect apa?
sombong kan, tak beradab dan sebagainya, betul tak? So orang tu akan expect ni, tapi kita tahu ada berlainan. So kadang-kadang macam kita kata background orang yang jahil. Contoh macam bila kita orang tu jahil, kita kesian pada dia. Bukan kita marah, kita kesian. Beza dengan kita apa? Orang apa, kalau kita kata kita memang tahu perangai lain, itu lain cerita. Tapi macam kita macam pakcik-pakcik dalam masjid kan, yang dah pencen sebagainya, mungkin dulu apa orang hormat kan, time jadi polis pangkat paku-paku berapa orang ustaz kan, pak imam kan, ada apa tuan inspektor kan, bila dah tua kan, orang nak parking kereta pun orang tak kisah kan, orang tak ada tolong angkat barang dan sebagainya. So kadang-kadang dia orang macam perangai tak hilang lagi. So, jadi kita bagi orang yang tahu berkenaan dengan adab Islam tadi, kita jangan ikut dia. Macam tu kata, be a better person, jangan jadi macam tu. So sebab kenapa dalam tajuk ni kita lihat Allah Ta'ala letakkan apa? Pertama, infak harta. Infak harta ni memang kita kata bila kita infak harta, kita rasa kita baik, mesti Allah Ta'ala beri kebaikan. Tiba-tiba dapat keburukan, orang yang tak elok, start kita marah. Tapi Islam kata jangan marah, tahan kemarahan. Lepas tu tahan kemarahan banyak sangat, nanti meletup. Cara dia apa? Maafkan. Pasal apa kita maafkan? Tak ada masalah, pasal kita tak rugi apa. Pasal kat hari ni macam ni hari ni kita jumpa orang yang menyakitkan hati kita. Kita jangan sangka bahawa kalau hari ni kita marah, kan kita jadi seorang yang garang, besok tak ada orang datang lain pula menyakitkan hati kita. Tak. Kan tak jumpa dekat jiran, jumpa kat masjid. Kan? Tak jumpa kat masjid, jumpa dekat office. Tak jumpa kat office, jumpa kat tepi jalan. Kan? Dia mesti ada. Mana pasal kita Allah nak uji kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami jadikan kamu sebagian kamu ke atas sebagian lain adalah bagian ujian. One another, kita ni adalah ujian. Yang berjumpa, yang bercakap, yang mendengar, semua sekali ada diuji, saling diuji. Allah Ta'ala kata apa? Atas birun. Adakah kamu akan bersabar? Adakah kamu akan bersabar? Itu je konsep dia. Belajar bersabar. Dan kita kata itu sebab isti'adzah ni tadi dimasukkan di sini supaya kita belajar apa bersabar. Dan macam kita tadi, nombor 3 level apa? Memaafkan orang. Keempat, buat baik pada orang jahat kita. Ini kita paling payah lah. Yang Nabi, Allah Ta'ala suruh Nabi buat. Bila kita baca Al-Quran itu kan, surah Al-A'raf, surah Fusilat, surah Mukminun tu, yang tiga awal ayat yang kita bincangkan itu Nabi, Allah Ta'ala kata kepada Nabi, idfa' billatihi ahsan. Balaslah dengan lebih baik. Idfa' billati ahsanu sayyi'ah. Balaslah lebih baik tadi kepada benda buruk yang mereka buat pada kamu. Allah Ta'ala suruh Nabi buat. So Nabi, Allah Ta'ala suruh ambil apa mana? Yang last sekali, the fourth level ni. Yang sahabat Nabi yang ditunjuk orang tu masuk syurga kan, ahli syurga tak mati lagi, adalah orang yang ni, maafkan orang ramai. Ini level ketiga. Level kedua, yang orang yang tahan marah lah. Yang kita katalah hadis Nabi SAW menyatakan, seorang yang tahan kemarahan di dunia ini, maka di hari akhirat nanti Allah akan panggil di depan semua makhluk. Allah akan suruh dia pilih mana bidadari yang dia nak. Depan orang ramai, depan semua makhluk akan lihat. Macam mana? Kerana dia tahan kemarahan di dunia ni, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan apa? Beri dia kemuliaan di sana, nanti dia boleh pilih mana bidadari dia nak. Depan orang ramai, semua sekali tak dapat pilihan tadi, dia dapat. Mana? Tahan kemarahan. So actually, nampak tak? Kita kata dia ganjaran untuk tahan kemarahan tadi besar, bukan kecil. Bahkan kita kata macam berkenaan baik akhlak bila Nabi SAW tanya oleh para sahabat, dia kata, ya Rasulullah, apakah amalan paling banyak memasukkan manusia dalam syurga? What is the most? Banyak sekali manusia masuk syurga dengan sebab apa? Nabi sebut apa? Taqwallah, takut Allah Ta'ala. Mana kita buat sebenda rasa Allah Ta'ala perhatikan kita, kita tahan diri kita daripada buat maksiat, kita rajin buat ibadat kerana rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Satu, husnul khuluq, baik akhlak. Baik akhlak. Dua ni. Satu, takwa kepada Allah Ta'ala. Satu lagi apa? Baik akhlak. Satu berkaitan dengan Allah Ta'ala, concerning relationship kita dengan Allah Ta'ala. Satu lagi apa? Relationship kita dengan apa? Dengan manusia. Jadi kalau kita kata yang ini kita jaga, ini kita jaga, kita akan dapat paling banyak manusia yang masuk syurga dengan ini. Dua ni. Yang paling masuk neraka pun adalah lidah dan sebagainya, kan? Kita kata, tapi yang kita fahamkan sekarang, mana benda tu kena tahan. Jadi kita kata memang payah, susah, tapi upgrade. Dan kalau kita kata nak pergi naik pangkat, kena pergi kursus dan sebagainya, ni kursus je ni. Nak naik iman. Kursus naik apa? Naik pangkat takwa. Upgrade sikit. Jangan sampai kita sama je sampai bila, tak boleh. Mana dari Islam dia ajar kita macam tadi Nabi kata apa? Nabi tak suruh orang tu sekian, suruh apa? Isti'adzah dulu. Kalau mungkin datang lagi, maafkan. Let go. Dan benda kalau dia maki kita pun, dia maki kita, kan hadis Nabi berkenaan dengan Om Muflis tadi, akan dituntut tak soalan? Akan dapat balik. Bahkan kalau kita dapat kat dunia, kita nak pukul dia, marah lepas geram pada dia, kita habis menyentuhnya. Mungkin tak puas hati lagi. Tapi kalau akhirat, ganjaran tu kekal. Maksudnya sampai kat sana kan, deposit tu dah siap-siap dah. Sampai sana terus ambil je. Di sini, habis sini. Mungkin kita mungkin melebihi daripada sepatutnya. Itu yang kita kata. Let go pasal kita ni. Itu Nabi kata apa? Man tawadhu'a lillah. Okey, kita kata orang yang sabar
orang yang sabar ni, atau orang yang kuat ni, Nabi kata bukanlah orang ni yang sabar ketika mana ni. Sabar yang dimaksudkan di Islam adalah sabar ketika mampu balas. Bukan kita tak mampu balas, biarlah tak apa, menyerah pada Ta'ala lah, terpulang lah. Tak. Itu bukan nilai sebenar. Nilai sebenar untuk orang yang bersabar itu adalah orang yang sabar ketika mana tahu? Dia mampu balas tapi dia tak balas. Dia mampu untuk ni balik kan, tapi dia tahan diri dia. Sebab apa? Sebab dia fikir yang Nabi kata, yang Quran kata apa? Kaziminul ghaiz, dia tahan kemarahan dia. Dia tak zahirkan. So dia tahan. Mana ketika dia mampu balas tapi tak balas, itu yang kita sabar. Betul dia kata apa? Dia syadid, bukan syadid dia kuat ni dengan boleh gusti orang. Tapi syadid ni, orang yang kuat ni adalah orang yang boleh tahan kemarahan dia, dan ketika dia mampu untuk lepaskan. Mampu lepaskan tapi tahan. Itu nilai sebenar. Dan maka macam kita berikan infak harta lah. Infak harta ketika sakit nak mati tak besar nilai. Paling besar nilai dia, paling afdal adalah ketika mana? Ketika tengah kan sihat dan juga apa? Kedekut. Tengah kedekut, tengah tak kedekut tak usah kira lah. Kita kata kita sakit. Dah sakit kena kanser paru-paru ke grade 4 ke grade 5. Hancur dah, tinggal macam ranting dah tu. Kan bila doktor kata awak nak mati dah. So, siapa minta duit bagi kita keluar terus. Ini bukan keadaan dia. Keadaan yang paling mahal adalah kita mana tahu? Kita dapat lawan. Keinginan kita macam, aku nak beli barang sekian. Kita tinggal, tak payah beli barang sekian, tunggu nanti kemudian. Kita let go keinginan kita untuk beri kerana Allah Ta'ala. Itu beza dia. Jadi macam kita kata macam masalah kemarahan tadi, let go lah, belajar maafkan. Mana embarrassment tadi, Nabi kata dalam hadis yang sahih, man tawaddu'a lillah, mana bertawaduk kerana Allah Ta'ala, rafa'ahullah, Allah Ta'ala akan angkat dia. Kita nak angkat diri kita sendiri ke nak Allah Ta'ala angkat? Nak Allah Ta'ala angkat, let go. Belajar, walaupun kita kata nampak macam sekian. Tapi dalam Islam juga kita kena faham, benda yang benda yang depan-depan, contoh macam harta kita orang nak ambil, Islam tak suruh dia biarkan. Kalau orang nak rampas harta kita, Islam suruh lawan. Atau dalam hadis Nabi SAW kita terangkan itu, mana Nabi SAW nyatakan, bila seorang lelaki kata, ya Rasulullah, ada orang datang nak ambil harta aku. Nabi kata, Datuk Tih, jangan bagi dia. Dia kata, ya Rasulullah, inqatalani. Nabi kata, dia kata, Rasulullah, kalau dia nak lawan aku, nak gelut aku untuk harta aku, Nabi kata, qatiluhu, lawan balik. Pula. So, lawan pula, bukannya macam, lepaskan kita belajar let go kan. Nabi kata, lawan balik. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, inqatalani, kalau dia bunuh aku, Nabi kata, fa anta syahid, kau mati syahid. Ya Rasulullah, kalau aku bunuh dia, fahuwa finnar, di dalam neraka. Dalam konsep ini, mana hak kita yang nyata depan mata, pertahankan, tak ada masalah. Macam kita kata orang tuduh kita mengungkap, kita bawa kes mahkamah, jangan kita lawan mulut dengan dia. Kalau dia kata dia tuduh kita berzina dan sebagainya, bawa kes terus, buang masa. Kalau kita bertekak dengan dia tak habis, dia kata tidak, ni kata ya, kan, buang masa. So bawa kes ni. Macam ada orang dengar cerita berkenaan tajuk macam ni, macam bos dia zalimi dia, ambil sekian kan. So kita buat report polis terus, jangan gunakan tenaga kita apa ni. Pada nak bawa gangster boleh, kan. Gangster kan pukul bos dia, tapi tak selesai masalah. Bahkan upgrade pula kes tadi. So nampak tak? Jadi tahan kemarahan tadi penting. Bahkan kalau kena faham juga, kalau orang tu curi kan, walau 1 sen dia ambil duit kita, 1 sen dia tipu kita, akhirat Allah akan balas balik. So bagi mukmin yang yakin akhirat itu benar, dan dia tahu akhirat itulah matlamat utama dia, yang dia akan sampai, yang dunia ni sementara saja, dia tak bimbang. Faham tak? Macam kita dalam percubaan. Dalam percubaan ni kita kata apa benda tak ni akan diganti balik. Kita tak kisah. Contoh kita ada kereta kan, dalam trial period. Dalam period tadi kita period yang mana kita kata 10 tahun. Kereta tu pakailah jahanam mana diganti baru. So every time kita kena jahanam, kita kisah tak? Tak kisahlah, langgar orang langgar pun kita senyum je. Pecah cerminnya kita senyum. Kan? Every time kita kena benda kenaan, dibayar kita. Kalau orang langgar kita awak, sekarang bagi awak 10,000. Kalau kereta awak pecah, sekarang ganti baru. Bila kita berlaku benda berkenaan, kita kata apa? Garanti dari syarikat tadi macam tu, kita rasa apa? Lega. Sekarang ni garanti Allah Ta'ala, kenapa tak lega? Allah Ta'ala garanti tak? Garanti. Allah Ta'ala garanti. Garanti Tuhan mencipta alam ini, menjadikan segalanya. Dia garanti kita, dia akan ganti balik. Yang kita pening kepala pasal, yang jurusawan tu macam, oh pasal kenapa? Soalan. Saya tak nampak lah. Tapi itu sebab kenapa kita bina keyakinan akhirat ini, dibina dengan apa? Berterusan. Keep up. Kita tak boleh, kita kata pasal kita dan Islam ni, saya pernah terang dulu, saya tak perasan kat sini, saya terang tidak. Manusia ni, cara kenal kebenaran, pastikan benda tu benar. Contoh saya kata, test saya bagi lo macam ni, 5 Yaman sebiji sekilo. Buah 5 di Yaman, macam ni sekarang musim ni, sebiji sekilo. Oh, sebiji sekilo. Saya sebut macam tu kan. Orang dengar, okay, dia kata Masya Allah ustaz cerita, mesti percaya, takkan ustaz tipu. Satu. Tapi ada orang mungkin skeptikal macam, iya ke? Dan tahu ustaz ni melampau cerita ni. Entah dia pandai matematik tidak. Akhirnya dia nampak benda tu apa 100 gram, dia ingat 1 kilo. Dia kata, contoh je lah, okay fine. Apa?
skeptical. Jadi mana manusia ada separuh tu dengan saya cakap tu percaya. Okey, orang ni kadang dia percaya sebab saya punya background. Tapi kalau orang tu yang ikut dari segi ilmiahnya, manusia tak nak percaya terus direct. Dia akan macam ya ke tidak. Okey. Tapi kadang-kadang orang skeptical tadi datang, saya cakap macam tu. Kemudian dia jumpa pelajar yang pernah belajar kat Yaman, duduk di Kedah pun cakap macam tu. Lepas tu yang tak faham pun cakap macam tu. Daripada Kelantan kata macam tu juga. Johor kata macam tu. Negeri Sembilan kata macam tu. Kedah, dia jumpa pelajar yang pernah pergi belajar Yaman ataupun orang balik umrah, singgah Yaman pun kata macam tu. So semua sekali dia dengarkan, pekerja Petronas yang duduk Yaman pun kata macam tu. So India ni kata apa? Dia tak pernah nampak. Dia tak pernah makan. Tapi dalam hati dia rasa apa? Yakin. Tapi yakin apa? Yakin dengan ilmu je. Pengetahuan saja. Perkhabaran. Okay. Ada peringkat kedua yakin ni, kita tengok sendiri. Kalau tengok dalam televisyen macam, ini ke? Nampakkan dengan mata kan? Kita macam, betul lah. Okay. Ada kita pergi di Yaman, beli tiket kapal terbang, pergi museum terima dia, cari 5 kilo tadi. Pergi pasar dia beli. Itu hakul yakin. Kalau yang hakul yakin tadi, kita dah makan betul-betul, takkan orang bohong pun, satu dunia kata tidak, kita kata apa? Aku makan dah. Okay. Tapi dalam Islam sebenarnya, yang kita dituntut cuma apa? Ilmu yakin je. Yang ini akhirat. Jangan cari sekarang. Jangan cari syurga dia di dunia, jangan cari sekian. Bahkan Allah Ta'ala berikan pernyataan berulang kali. Dia berikan logik. Supaya kita kena percaya. Contoh macam kita kata, contoh macam dalam Quran dalam surah An-Nisa ayat ke-56. Allah Ta'ala nyatakan apa? Kita pernah lintas tajuknya dalam kejadian manusia itu. Kita kata apa? Allah Ta'ala kata apa? Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sungguh orang kufur terhadap ayat kami pasti akan masukkan mereka dalam neraka. We will masukkan sumbat dalam neraka. Kullama nadijat juludhum. Setiap kali mana, every time masak kulit dia, badalnahum juludan ghayra, kami ganti kulit baru. Masak kulit kami ganti kulit baru. Masak kulit kami ganti kulit baru. Actually concerning benda ni sebenarnya sebelum daripada penemuan berkenaan dengan saraf dan nerve ending dekat kulit ni. Kita kulit kita ada 3 lapis. Epidermis, dermis, lemak. Kita punya nerve ending duduk dekat lemak. Duduk kat lemak tau. Dan bahkan kita kata kalau sekiranya terbakar grade 3, mana kita takkan rasa apa-apa dah. Hilang rasa. Dan macam kita kena cucuk dengan jarum kan. Pernah cucuk jarum? Pernah cucuk kan? Okey. Cucuk dengan jarum tu kita rasa sakit tu ketika masuk je. Ketika masuk benda tu, lepas masuk kan dia tak ada rasa apa. Tu IV yang masuk air tu kan, masuk tu, mana orang tu menjerit-jerit. Yang tu pakcik asal menjerit, sakit. Mana dia? Kenapa tak menjerit? Sebab dia tak rasa. Dia rasa kat kulit saja. Okey. Bila benda ni datang, ni Allah Ta'ala bagi logik pada kita. Okay, logik pada kita untuk kena percaya Quran semua sekali. Bagi satu je benda contohnya. Dia kata kulit. Okay, jadi bila sains jumpai nerve ending kat kulit ni, jadi sains sebenarnya dahulu ketika mana mula-mula jumpa benda ni, agama-agama lain tak ada jawapan. Sebab bila kita kata orang ahli sains yang tak percaya agama, dia kata bodohnya Tuhan seksa manusia dalam api. Pasal api nanti bila bakar satu peringkat tak hilang rasa sakit. Dan nerve ending dah hancur. So kita rasa apa? Kita kena dalam neraka tu macam kau pandang kau. Apa cerita dia macam tu. Jadi dia tak ada rasa sakit dah. Dah kulit masak. So apa poin sebenarnya hukum dengan api? So semua agama tak ada jawab. Tapi Islam jawab kan. Dia kata kami ganti kulit baru. Kenapa? Liyadhuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Mana ganti kulit untuk rasa azab. Maksud dia rasa duduk mana? Kat kulit. Maksud dia sekarang ni Muhammad SAW beritahu benda ni pada zaman tak ada mikroskop, pengetahuan tentang ni, tak ada MRI, tak ada berkenaan dengan brain scan dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad bagi tahu benda ni. Sekarang ni ilmu Muhammad bagi tahu, orang zaman dia tak tahu, ilmu tu duduk sini. Manusia bergerak 1400 tahun, tiba-tiba, oh betul. Sekarang ni ada atas lagi. Apa atas lagi? Syurga, neraka. Yang kita sekarang apa? Tengah berjalan. Sampai nanti. Jangan sampai nanti hari berkenaan macam, alamak betul. Mana Allah Ta'ala dah bagi logik pada kita. Aku bagi kamu benda ni, aku zahirkan sekarang. Mana sampai masanya kamu nampak benda berkenaan. So, walaupun kamu tak jumpa Muhammad SAW, tapi kamu jumpa apa? Ilmu yang dibawa oleh Muhammad SAW. So, kalau ilmu tu betul, sekarang ni ada ilmu atas lagi. Kan? Pengetahuan tentang perkara tersebut, sekarang dah betul dah. Mana apa tentang kulit tadi, dah dibuktikan scientifically. Mana dibincang, mana tak ada siapa yang kata salah. Sekarang ni atas lagi sikit. Apa? Lagi sikit lagi. Apa? Neraka, akhirat, syurga, neraka, alam barzah. Yang kita sedang berjalan jumpa nanti, tunggu sana baru nampak. Mereka kalau ikut para sahabat zaman dulu, baca Al-Quran tadi tak nampak benda berkenaan. Tapi kita sampai zaman kita nampak.
Beza zaman kita nampak ni macam inilah, macam apa, bukan maksud kita baik daripada sahabat, tak. Ini pasal Allah Taala belas kasihan pada kita. Benda tak patut apa kita kata benda tu asalnya gaib, dizahirkan supaya kita dapat bukti. So that hujah atas kita kena, kita tak boleh lari dah. Mana misal kita dengan para sahabat dalam kisah ni, seperti apa? Para sahabat masuk bilik ni, diorang lebih mulia dari kita. Dia lebih mulia dari kita, tapi bilik dia gelap, lampu padam. So para sahabat masuk, kalau orang tanya dengan para sahabat, apa benda dalam bilik tu? Ni para sahabat kata, macam aku tak nampak. Betul kan? Dia tak nampak, tapi dia tahu hakikatnya benda tu benar, tapi dia tak nampak benda dalam tu. Itu je. Kemudian kalau keluarkan para sahabat Nabi SAW, kemudian dia masukkan kita. Biasa kita apa? Lampu nyala. So kita boleh sebut, ini bagus, ini ada kursi, ada meja, ada sekian. Bukan maksud kita lagi baik daripada para sahabat. Macam kita ada profesor lah, letak profesor dengan budak 4 tahun dalam bilik ni. Profesor tu kita padamkan lampu. So dia cerita apa dalam bilik. Kemudian kita keluarkan profesor tu, letak budak 4 tahun. Pasang lampu. Siapa lebih betul menceritakan? Mestilah budak tadi. Tapi budak tadi betul, adakah dia lebih bagus? Tak. Sebab apa? Lampu pasang. Tu je beza dia. Kita ni lampu pasang. Allah Ta'ala pasang lampu. Nampak kita berkenaan dengan hakikat tadi. So sekarang ni, Allah Ta'ala bagi logik untuk kita kena percaya. So sekarang ni kepercayaan tentang janji Allah Ta'ala tadi mesti kuat. Cara dia banyak baca. Pasal kita banyak benda-benda kita percaya sebenarnya. Kan? Kita tak ada ainul yakin, tak ada hakul yakin pun sebenarnya. Contoh, saya bagi dulu apa? Ular. Kan? Saya tanya apa? Ada siapa kena patuk ular? Tak ada kan? Pernah tengok orang mati kena patuk ular, tapi bukan cerita Hindustan. Tak ada kan? Tapi cerita banyak kan? Okay. Sekarang ni, kalau kita nampak ular keluar daripada belakang dinding ni, kan? Saya tanya, siapa apa tuan akan buat? Semua kata lari. Saya kata kenapa lari? Kan ikut besar, kita besar daripada ular. Asal lari? Ular tu bahaya, nanti dia patuk mati dan sebagainya. Siapa kata? Tak pernah tengok? Tak pernah tengok. Betul-betul kalau filem orang bercakap, kan? Ataupun contoh macam kita kata dalam apa cerita perkhabaran orang. Itu benda bukan kita rasa sendiri. Sekarang kita tak rasa pun. So sekarang macam mana? Orang kata mak cakap, abah cakap, kan? Kita masa kita dengar benda tu daripada beramai orang. So kita percaya sebab apa tahu? Sebab apa sumber kepercayaan tadi banyak. So sekarang ni Al-Quran beri pada kita pengetahuan tentang apa? Akhirat. Janji Allah Ta'ala tu benar. Allah Ta'ala cerita dalam Quran. So sekarang ni janji dia benar, termasuk janji yang tadi. Apa? Jaminan berkenaan anda rugi apa-apa kat dunia, Allah Ta'ala ganti lain akhirat. So kalau jaminan syarikat yang bagi kereta kita, pakailah kereta ni, kalau terlanggar kami sekian. Kalau orang langgar awak, kami bagi awak duit pula. Macam ada syarikat buat apa? Dia buat anti theft. Apa kan untuk kecurian kereta kan? Alam kereta tu. Dia ada syarikat yang cikai, ada syarikat mahal. Syarikat mahal ni yang tak GPS kat kereta tu, bayar apa 3,600 ke apa dah sekali. Lepas tu one shot tahunan 300 lebih. First time dia kata dia bayar tu, okey. Kalau dia letak benda berkenaan, dia tulis kalau benda kereta tu hilang dalam berapa jam tak dijumpai, dapat 7,000. Atau sekian dapat 9,000. Lepas tu kereta dia, selagi kereta tak beli baru, selagi tu dia akan bagi ganti rugi pada kita sehingga kereta kita ditemui. Dan duit tu tak ambil balik. So bila kita kereta hilang, katakan dengan jaminan tadi, kan jaminan tadi, kita rasa apa? Tak ada apa-apa, kita macam happy macam kita dapat hal. Kereta hilang kereta. Teruknya. Tak apa. Okay. Sebab apa kita rasa apa? Sekarang ni kita ada jaminan. Jaminan kita apa? Al-Quran, hadis Nabi SAW untuk perkara akhirat. So kalau kita lupakan jaminan tadi, tu yang kita mengamuk tu. Macam apa tu kan? Sebab apa? Sebab kita lupa jaminan. Dia kata apa, ada jaminan, assurance daripada Allah Ta'ala bahawa kita ada gantian di sana. So kita happy. Dan kita bahkan tak jadi seperti orang-orang yang apa gila pada dunia ni, yang menipu, berbohong, yang apa tindas orang lain, yang apa rasuah dan sebagainya. Sebab apa orang tu buat sebenarnya? Sebab dia rasa dunia ni segala-galanya. Dan tak rasakan ada gantian akhirat. Maka dia dia jadi macam anjing yang berebut tulang. Sebab dunia ni rasa macam too precious for them. Jadi kita sekarang ni buat janji akhirat tu kita tahu percaya, kita senyum, kita tak jadi macam tu. Faham tak? Sebab kita tahu janji akhirat tu lagi betul. Tu sebab bahaya kalau orang tak tahu benda ni. Mana kepercayaan ni penting. Jadi kita kata untuk hilang marah tadi, selain isti'azah tu, ialah kefahaman tadi mesti dibantu jugalah. Kena bantuan kefahaman tadi. Isti'azah tu kena buat. Kalau semarah-marah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau jenis jahil gila kan, tak faham apa benda pun masalah juga kan. Kita kata kita suruh dia isti'azah, dia a'udzubillah tapi tak rasa hilang pun. Jadi sebenarnya pasal apa? Pasal dia pun jahil. Tu masalah jugalah. Jadi untuk orang tu dapatkan apa keseluruhan kesan isti'azah tadi, kalau dia marah dia hilang, kena belajar sekali lah tentang qadar, tentang sifat Allah Ta'ala kan, tentang janji Nabi. So jadi bila dapat semua sekali benda tu, dia berlaku tu, dia mudah nak let go.
Tapi kadang tak, dia dapat satu je, isti'azah saja. Dia tak dapat yang lain-lain ni, dia ada masalah sikit. Sikit masalah. Dia akan isti'azah tapi masih lagi geram. Dia tak lepaskan lagi. Ada seorang budak tu. Saya kenal dia. Dia marah orang cakap bukan-bukan pada dia sebagainya. Saya kata kenapa? Dia kata Nabi tak halalkan untuk pulau, tak jangan cakap. Dia kata macam tapi geram. Saya kata yelah, let go lah. Kita ada ego, tapi saya kata Nabi kata jangan. Let go ego kita. Ni ego nak menyebabkan kadang-kadang kita kata orang tak nak turun-turun, kan bercakap bohong dan sebagainya. Nak menang aja pun. Kisah ego. Faham tak? So, jadi kita kata setengah tak kita ego tak patut, dan dia adalah bahkan sifat syaitan. Yang syaitan curi, dia cuba buat benda berkenaan. Itu sifat khas untuk Allah Ta'ala je boleh menyombong. Kita tak boleh menyombong. Syaitan ni ego, dia besar diri. Jadi itu kesalahan dia buat, dan kita nak buat benda yang sama. So antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dengan sama kita kena sedar qadar Allah Ta'ala, ada gantian dan sebagainya, kita relax. Ustaz. Ya. Kadang-kadang kita tengok orang asing ni, dia walaupun dia tak beri hidayah, tak percaya Allah, tak percaya agama, kadang dia ada banyak sifat-sifat murni. Sifat-sifat baik, macam kalau tengok Mak Saleh dia lebih penyabar, orang Jepun lebih disiplin. Macam ni tak terangkan macam mana diorang boleh ada sifat tapi dah tak hidayah. Di sini itu bacaan berkenaan dengan tajuk apa, virtue lah dia kata apa kan, apa sifat mulia kan. Diorang ajar dekat kanak-kanak sebenarnya. Kita kat sini kita kata kadang-kadang mulut pun main peranan kan. Kalau kita kata benda tu tadi satu bab undang-undang diorang. Macam undang orang kita kata macam bab kenaan langgar kereta dan sebagainya, dia terus tangkap gambar tetap belah. Tak ada masalah. Ini kalau kita bergaduh dulu kan. Sebab apa? Sebab kita kata nak menang, kita nak mengaku kalah. Benda tu dah tahu kita salah, let go lah. Kalau kita kata benda tadi kita kata awal-awal lagi implementation undang tadi betul dan sebagainya, orang akan hilang. Bahkan dalam kes ni macam hatta contoh macam di Yaman bila ketika pada zaman dahulu bila orang bunuh orang dilaksanakan depan halayak ramai dan sebagainya, dia hilang. Sifat-sifat contoh macam nak menang aja, walaupun nak bunuh orang nak menang juga. Tak ada. Pasal dia tahu benda tu akan timbul seolah dia buat jenayah pada seluruh masyarakat. So dia akan menyerah dan tak cakap banyak. Bahkan ada satu kes yang guru saya dulu cerita, dia tengok macam orang tu nak kena hukum bunuh ni, budak muda ni pasal dia bunuh orang. Jadi ada orang datang jumpa keluarga si mati ni, dia kata minta apa kau nak aku bagi, aku bayar. Lepaskan budak ni, dia kata. Budak dia muda lagi. Lepas budak tu solat dan sebagainya, tapi dia ni lah. Lepas tu budak tu cakap apa dengan hakim. Dia kata dengan keluarga orang tu jangan dengar cakap dia. Ni laksanakan saja. Actually benda tadi kita kata self responsibility, rasa tanggungjawab tu besar. Kalau ikut kita nak lepas, dia tak rasa nak lepas. Tu beza dah. Kita kata macam kita kata sifat murni tadi kadang dididik daripada kanak-kanak. Ialah banyak benda. Satu benda kita kata macam diorang di masyarakat mereka kadang-kadang dia ajar dalam contoh macam motivasi kan, untuk naik pangkat. Dia kata macam nak influence orang. Itu kadang-kadang ada part yang tu. Kita nak lillahi ta'ala tadi. Benda tadi kalau kita kata nakkan contoh macam apa, Sinzu yang buat Art of War. Kan dia kata tak apa, tunduk nanti jadi kau raja. Dia jadikan kisah-kisah tadi lah. Kisah orang tu kalau dia disuruh langkah bawah kangkang orang supaya bawa keluar. Kalau dia kata kalau dia tersangkut kat situ, dia berlawan orang tu, dia tak boleh jadi raja. So jadi dia sanggup lepaskan, let go untuk jadi raja. Kita sekarang ni benda macam tu, kita dirikan itu menyebabkan dia orang kadang-kadang pasal dia nakkan habuan dunia. Contoh macam dia nakkan supaya nama dan sebagainya. Kita dalam Islam benda tadi kita tak ada. Kita nakkan sana. Sebagai masalah kefahaman sana tadi. Orang kita kan benda kat sini tak kisah sangat. Lantak jenis aku puas hati, dia kata. Tu masalah. Didikan. Lepas tu filem apa kita tengok kan, apa dia ajarkan dari kecil. Diorang kadang-kadang kat sana banyak homeschooling. Tak ramai orang hantar ke sekolah ke sekolah yang kerajaan, banyak homeschooling. Pasal tak percaya dengan sistem yang ada tu, menyebabkan diorang letak kat rumah je. Pun ada macam tu. So jadi benda tadi kita kata main peranan besar. Masalah didikan anak tu macam mana, siapa dia dengar dan sebagainya. Bahkan baru ni ada seorang jumpa saya, dia kata anak dia suka menipu kan, cakap bohong. Macam kita marah sini, dia kata mana ada kan. Dia kata tak tahu, dalam keluarga tu tak ada siapa yang menipu. Dia cakap dengan saya kata budak ni tengok apa kat televisyen? Dia kata tengok SpongeBob je. Kan, cerita kartun je lah. Saya kata kan dia, cerita kartun tak menipu ke soalan? Ada. Kan macam SpongeBob bila dia tanya, kau buat ke benda sekian? Tak ada, dia kata. Mana ada. Dia buat benda tu tapi dia kata tidak. So budak tu dapat idea sebenarnya. So kadang-kadang orang apa tak perasan ni, dia dah biarkan lama. So benda tadi dah berkembang benda berkenaan. So jadi in the end jadi makin besar tu cerita dia. Macam kita zaman dulu cerita hang tuah hang jebat tu jadi kisah juga tu. Mana dia kata dia geram berdendam kan. Jadi macam satu benda yang baik. Cerita 6 jahanam lah kan. Nampak tak? Dia ajar untuk balas dendam. So kita kata dalam Islam ni kita kata benda tadi bukan kerja kita. Jangan buat perseorangan. Self vengeance tu tak boleh.
Kena buat oleh kerajaan, kena let go. Pasal kalau tak boleh dapat benda sekian, Allah Ta'ala akan ganti, yang takut. Benda tu tadi kita kata macam masyarakat barat ni, diorang kadang-kadang diorang dah implementation undang-undang tadi satu benda. Kan, ni kadang-kadang langgar kereta saman kalau orang cakap swearing pada orang kan, saman. Ada orang kena jatuh jalan, dia orang kata kat sana macam apa, ada seorang kawan saya, dia punya kakak dia Chinese. Dia kahwin dengan orang Texas. Jadi dia buat kedai pizza. So ada orang satu hari hujan tu, ada orang yang makcik gemuk dia kata beli pizza. Keluar licin dekat luar tu, tapi luar tu bukan dia buat, bukan dia order. So bila tergelincir jatuh, dia tolong angkat masuk kereta sebagainya. Tapi lepas tu dalam seminggu lepas tu datang surat saman. Perempuan tu saman kedai tu kerana dia jatuh. Itu kena jatuh kan. Jadi bila dia jatuh tu, dia tergolek, jadi dia nak saman kedai tu. Tapi kedai tu bagi jawapan balik bahawa bukan dia buat, tu bandaran yang buat. Kalau dia macam kat bawah ni sekarang ni kan, kalau dia kata dia buat kayu ni ke, kita jatuh kan, memang kalau ikut undang-undang kita saman kedai tu. Ni diorang banyak benda tu saman. Sikit-sikit je saman. Kau you will see my lawyer, dia kata. Jadi benda macam tu kadang-kadang jadi self contain jugalah. Benda penghalang bagi orang apa ambil tindakan pada orang lain. Pasal undang-undang tadi akan take over. Macam kita kat sini kadang-kadang orang tu sekian kes tak ada kes kan. Tutup kes terus. Tu masalah menyebabkan orang tak kisah buat jahat. Macam ke atas orang lain kan ni. Jadi diorang sana saman je. Buat jahat je sikit saman. Ini sikit saman. Mana kita langgar orang yang sikit pukul saman je. Polis pukul orang saman. Dia sama polis tu, memang kita kata sampai polis tu kena kebuang kerja lah. So konsep itu kadang-kadang menyebabkan masalah. Yang menjadikan tajuk macam mana mereka boleh dapat contain sikit dari segi undang-undang, implementation undang dia. Macam sana tak bayar cukai kan kena tangkap masuk jail dan sebagainya kan. Bukan kecil-kecil. Dekat sini kita tak bayar cukai pun orang sengih-sengih lagi macam tu. Tapi Ustaz, mungkin tak like one of the reasons because as Muslims kan kita syaitan memang work extra hard for us. Yeah. You know, and for them dia baca tak ada kisah sangat. They have to do much kan. So itu satu part jugalah. Tapi part lain-lain juga kita kena tengok macam mana tau. Kena tengok juga masalah macam masalah media masa. Mass media ataupun dan sebagainya, macam orang yang kita kata macam kadang kita kata orang Islam yang kita ni berurusan kadang-kadang dengan orang yang tertentu saja, tak urusan dengan orang bawahan ataupun orang yang kita kata bawah-bawah lagi. Pasal benda-benda corruption dalam masyarakat mereka banyak. Actually kalau contoh macam di Eropah dan sebagainya, bukannya selamat pun jalan-jalan kena rompak je. Kan? Kita kata kalau ikutkan negara Islam tak pernah ada macam tu, kena jalan kena rompak. Diorang kat sana kena rompak tu biasa. Kan, di Rom ke, di Itali ke sebagainya, janganlah jalan bawa beg Suskati tu, tayang-tayang itu, rampas dia orang. Memang dia orang kata kat sana belah macam tu, Europe benda macam tu biasa. So kena jaga juga. Jadi kita kata part itu kadang-kadang tak dizahirkan, tak di ni kan. Yang dizahirkan biasa jumpa dengan korporat mereka bila kita untung betul. Kalau berjanji dengan Arab tak dapat betul. Itu jadi kes tu lah biasa keluar cerita. Kita tapi masalah kena macam ni lah, macam abang kita kata, syaitan twice untuk kita. Dari semua arah. Tapi kita kata lain perbaiki dengan cara apa? Tengok hadis Nabi, baiki balik. Kalau orang perangai tak senonoh dalam kalangan Muslim tadi, kita baiki lagi. Dan kita terus cepat ni. Macam orang kalau kita tengok hotel tak cukup barang, tak ada masalah. Macam ada seorang kawan sini dulu cerita, Mak Saleh ni kalau dia masuk hotel tak cukup barang, dia saman tau hotel tu. Dia kan ni you janji macam ni tak dapat sekian. Kita tak apalah kan. Orang lain kita tak apalah. Tapi tak apalah tadi kadang-kadang benda tak dizahirkan. Kita tak kisah sangat sebenarnya. Kalau kita tengok tempat-tempat yang kita kata kalau berlanggar kereta tak ada masalah, contoh macam dekat Sudan. Kan? Langgar kereta kan, betul. Malaysia angkat tangan dia belah. Tak ada macam apa pasal kau tu langgar kereta aku, tak ada. Dia hilang benda tu. Dia self pride dia tak ada. Dia tak kisah. Benda tu baikilah. Nampak tak? Jadi kita kata mungkin macamlah dua tadi syaitan kerja dua kali ganda, tapi masalah apa dia kecil dia macam mana? Pendedahan, exposure tadi. Bukan maksud dia kadang-kadang ada orang kata macam biar budak buat jahat dia kecil, dah besar dia baik. Tak. Dia kata biar dia lepaskan semua sekali kejahatan dia, sama muda, dah tua dia baru dia baik. Itu dalam Islam tak pernah diajar macam tu. Mana kita kata dari muda tadi, kita kata kena didik. Mana buat kebaikan. Dan kita kata dalam Islam ni kita kata dari segi akhlak tu Nabi dah ajar. Cuma kadang-kadang kita sekarang implementation kita. Kadang kita bimbang anak kita tidak boleh baca ABC. Tapi kita bimbang anak-anak kita hafal Quran. Biasalah. Itu dari masyarakat kita benda macam ni. Faham Baik. Lafaz kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwas samiul alim. Aku berlindung dengan Allah Taala dari syaitan dirjam. Sungguh Allah Taala dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu ambil dari Quran yang kita bacakan itu juga. Innahu huwas samiul alim. Innallaha huwas samiul alim. Innallaha huwas samiul alim. Mana aku berlindung syaitan dirjam, syaitan sungguh Allah Taala, sungguh Allah Taala itu dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey.
Dan ketiga, aku berlindung dengan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Yang ini ada dalam hadis Nabi SAW. Dia kata bentuk ini datang dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW, bahawa baginda dahulu apabila baginda bangun mendirikan solat, baginda membaca pembukaan, kerana Nabi bersabda, Nabi akan sebut a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui, daripada syaitan yang direjam, daripada waswasnya, hamz, waswas yang datang daripada syaitan, wa nafthihi, dan kebongkakan syaitan ini, wa nafthihi, dan juga sihir syaitan. Sihir tu dia datang ke khayalan kita lah. Kan benda tak ada nampak kan dekat kapet tu, tak ada gambar benda pun, tiba nampak macam korang lah pula. Kita dah khayal lah. Kan? Itu masalah juga tu. Kita kata kadang banyak salah faham bila tentang khusyuk. Dia kata suruh bayangkan Kaabah, jangan. Don't imagine anything. Actually dalam solat tadi, apa kita lafazkan, kalau kita ikut kita lafazkan tadi, kita gerakkan hati kita lafaz sekali. Macam Allahu Akbar sekali. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim, ikutkan sekali hati kita dengan bacaan tadi. Not even like nama Allah. Oh no, not even a light, not even nama Allah, not even Kaabah, not even the sky, not even the heaven. No, not even anything. Ikutkan nafas tadi. Pasal kita sebenarnya nak rasakan Allah Ta'ala perhatikan kita. The essence of ibadat itu sebenarnya untuk takwa, dan takwa itu adalah perasaan seseorang manusia tadi, rasa diperhatikan Allah Ta'ala sentiasa. Mana dia bergerak, dia rasa Allah Ta'ala pandang dia. Itu yang kita sebenarnya dalam solat dilatih. Dalam puasa pun latih benda yang sama. Kan 12 jam kita tak makan tak minum. Kan tak nak di televisyen, tak nak tengok benda bukan kan. Rosak puasa. Siapa tahu? Actually concern ni kalau kita tanya siapa tahu sebenarnya? Tak ada siapa tahu, Allah Ta'ala je tahu. So jadi orang tu sebenarnya dilatih supaya tahan diri buat jahat, tahan diri buat benda yang maksiat, sebab Allah Ta'ala perhatikan dia. Actually normally memang kita kata keseluruhan solat atau ibadat yang Allah Ta'ala bagi untuk heighten, kuatkan balik rasa pemerhatian Allah Ta'ala. Macam surveillance of Allah tu rasa pada kita. So dalam solat pun kita rasa benda yang sama. Rasa surveillance tadi, pemerhatian Allah Ta'ala, bukan setakat ni, dalam ni pun. Dalam ni tengah pusing ke mana kan, semua Allah Ta'ala perhatikan kita. So kita rasa benda berkenaan kan. Itu sebab saya kata pengetahuan tentang sifat Allah Ta'ala penting. Allah Ta'ala sebut innallaha alimun bidzati sudur. Allah Ta'ala mengetahui apa isi hati seorang manusia. Allah Ta'ala tahu apa yang terlintas dalam hati kamu. So Allah Ta'ala beritahu ni sebab apa? Sebab bila kita ibadat, kita buat apa-apa saja, kita tahu Allah Ta'ala perhatikan luar dalam kita. Bukan jadi macam orang munafik yang apa? Dia zahirkan sebagai mukmin, tapi dalam tu dia entah ya entah tidak. Tak ada. So macam seorang yang mukmin, dia tahu dua dalam dia Allah Ta'ala perhatikan. So dia kawal. So jadi dalam solat sebenarnya itu. Kita jangan cuba bayangkan gambar, bayangkan sekian, jangan. Nama Allah Ta'ala pun bukan. Pasal kita kena rasa diperhatikan. Sebab kenapa dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Innas salata, dalam surah Al-Ankabut kan, innas salata, sebenarnya solat tanha, akan mencegah anil fahsya wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Dari perbuatan keji dan munkar. Solat akan halang. Cara macam mana? Cara tadi lah. Bila orang tu solat dan dia rasa tak nak perhatikan dia, lepas solat takkan nak mengumpat kot. Tenang je. Kan Allah tak nak perhatikan lagi ni. Dia masa dalam solat tadi kita dah latih, diam. Lepas solat, kalau kita rasa masih diperhatikan, kita akan sekat diri kita daripada buat jahat. Tu Allah kata solat akan cegah perbuatan keji dan munkar dengan itu. Bukan maksud bila kita solat nanti tiba datang macam magically terus macam nothing happen lah, kita terus jadi baik. Tak. Bila kita solat, kita latih diri kita untuk rasa berkenaan. Kita bayar zakat dan sebagainya. Macam apa? Pasal dalam zakat kita, mana orang tahu duit kita dalam bank banyak mana? Kita letak bawah bantal ke, beli gold bar, sorok celah-celah katil. Kan? Gold bar tu, beli sorok celah katil. Ada orang tahu? Tak ada orang tahu. Tapi kita bayar zakat je sebab apa? Allah tahu. Itu mahal dia, Allah tahu. So kita pun bergerak sebab apa? Sebab Allah tahu. Allah tahu dan kita gerak. Macam solat tadi kita sebab apa? Allah Ta'ala perhatikan aku. Puasa kita berhenti makan dan minum dan sebagainya, Allah Ta'ala perhatikan aku. So every time kita buat ibadat, kita rasa benda berkenaan, kita akan hilang lah perasaan tadi. So itu yang kita kata khusyuk yang sebenar. Yang dikehendaki dalam solat tadi, rasa itu dibawa keluar. Kalau orang tu dalam solat dia macam tu rasa dia bawa keluar. Dia feeling, dirasa, diperhatikan Allah Ta'ala tu, dia bawa keluar solat, dia akan jadi orang paling baik. Bahkan dia nak marah pun dia fikir 2 kali. Kan dia fikir macam, ya Allah Ta'ala perhatikan aku, dia malu. Kan dia teringat juga Allah Ta'ala janjikan benda sekian, ada ganjaran. So dia akan apa? Dia akan tahan diri dia. Tapi kalau dia lupa, Allah Ta'ala dekat dalam, itu jadi kes dia. Faham tak? Faham Jadi bukan bayangkan nama Allah, bukan sekian. Jadi mana kita Nabi lafazkan hadis berkenaan, mana a'udzubillah
Hissamil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada syaitan yang direjam, daripada was-wasnya, was-was yang didatangkan. Okey, ini dah wuduk ke tidak ni? Wuduk aku batal ke tidak lagi ustaz? Ini rakaat kedua ketiga? Ketiga ke empat? Siap. Okey. Dan juga nafrihi, dan juga kemukakannya, kesombongan syaitan. Bila dia berjaya kuasai kita, dia akan sombong. Okay? Wanafih, dan juga pada sihir dia. Mana sihir yang dia akan datang lah. Dengar bunyi inilah, bunyi itulah. Benda tak ada pun tapi kita dengar, kita bayangkan. Jadi itu kita sihir dia. Dia bayang-bayang pada kita. Bahaya Dan isti'adah disepakati bukan daripada satu ayat daripada Al-Quran Karim. Mana para ulama sepakat bahawa isti'adah ini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bukan satu ayat dari Quran. Walaupun Al-Quran dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh baca sebelum kita baca Quran, untuk mengelakkan kita diganggu atau dikacau daripada bacaan Al-Quran kita sampai kita bayangkan benda kemukan atau salah faham. Maka namun begitu, bukanlah isti'adah itu satu ayat daripada Al-Quran. Okay? Bukanlah satu ayat daripada Al-Quran. Baik. Waktu isti'adah, lafaz ni kita dah ambil 3 bentuk tadi. Mana kita lafazkan mana-mana keadaan pun tak ada masalah. Which one kita nak pilih, silakan. Pilih yang pertama ke a'udzubillahi minasyaitanirrajim boleh, atau a'udzubillahi minasyaitanirrajim innallaha wasamil alim pun boleh, ataupun a'udzubillahi samil alim minasyaitanirrajim pun boleh. Tak ada masalah. Semua lafaz datang daripada hadis Nabi SAW dan juga Al-Quran. Waktu isti'adah, waktu beristi'adah. Ramai berpendapat bahawa waktu isti'adah, waktu pembacaan isti'adah ni adalah sebelum pembacaannya adalah sebelum memulakan kerja. Sebelum pembacaan dan sebelum mula kerja. Mana sebelum baca Quran dan sebelum mula kerja apa-apa. Mana dibaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mereka mengandaikan pada ayat Al-Quran tu, ayat surah An-Nahl 98 tadi. Allah kata apa? Wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Bila kau nak baca Quran, maka minta perlindungan dengan Allah Taala dari syaitan direjam. Itu pada mula kau nak baca, bukannya lepas baca. Even though the wording yang digunakan Allah Taala dekat situ apa? Wa idza qara'ta, maksudnya kamu telah baca. Jadi saying that macam lepas baca lah baru kita baca auzubillah, mana baca Al-Quran, lepas tu auzubillahi minasyaitanirrajim. Ikut daripada logik, daripada wording tadi kalau ambil zahir. Tapi dekat sini ia sama seperti apa? Seperti firman Allah Taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Tu surah Al-Maidah ayat ke-6 tu. Allah Taala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ila solah, bila kamu bangun nak mendirikan solat. Mana lafaz dia apa? Qumtum, kamu telah bangun. Maksud dia bukannya maksud dia telah lepas bangun solat, tapi sebelum solat lagi. Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Mana wuduk sebelum solat ke lepas solat? Sebelum kan? Macam isti'adah juga sebelum bacaan. Ataupun sebelum pekerjaan, bukan lepas, ya. Iaitu apabila kamu hendak mendirikannya, itu adalah bagi menolak was-was syaitan ketika pembacaan dan pekerjaan. Tu syaitan tak kacau kita. Kita baca a'udzubillahi minasyaitanir, jangan sampai syaitan kacau kita, ganggu kita ketika kita tengah buat kerja tadi, atau ketika solat dan juga ketika baca Quran. Yang jadi macam tadi lah, dalam hadis Nabi SAW tentang solat, Nabi buat ketika mana? Sebelum pemulaan bacaan, pemulaan bacaan. Ada kata sebelum Nabi mulakan solat. Tapi dengan ikut nafas yang datang tadi, kita kata Nabi buat lepas iftitah. Lepas iftitah, Nabi sebut sebelum baca Quran, Nabi kata a'udzubillahi samil alim minasyaitanirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Mana Nabi sebut benda berkenaan, ya. Aku berlindung Allah Taala dan yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui daripada syaitan yang direjam, daripada was-wasnya, daripada kemukakannya, dan juga daripada sihirnya. Okey. Baik. Telah berpendapat pula Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri ni dia ulama mazhab Zahiri lah. Dia apa benda yang zahir je dia ambil. Literally dia panggil. Dan sesiapa mengikuti beliau bahawa waktu isti'adah adalah setelah tamat pembacaan dan pekerjaan. Mana bila baca isti'adah, lepas tamat pembacaan, lepas tamat pekerjaan baru sebut. Kenapa? Bagi menolak was-was syaitan daripada meragu-ragukan dan pelaksanaan dan penerimaan. Mana kita nak terima arahan Allah Taala tadi supaya tak ragu-ragu, ataupun kita nak laksanakan tak ragu-ragu, maka apa? Kita isti'adah siap-siap lepas daripada buat bacaan. Supaya jangan sampai syaitan datang kan, baca dah tapi terganggu juga. Jadi baca isti'adah lepas tu, dia kata. Kerana mengambil dengan zahir nas dan huruf fa menunjukkan kepada pengekuran. Fa dalam bahasa Arab ni macam ni. Bila saya kata macam ni contohnya, saya kata apa? Akal tu, fa syarib tu, saya makan. Akal tu, I ate. Lepas tu, fa syarib tu lantas. Lantas saya minum. Saya makan, lantas saya minum. Kalau saya kata akal tu
thumma syaribtu, saya makan, selepas tu saya minum, kemudian saya minum, kemudian tu tak tahu berapa lama. Maybe half an hour, 15 minit saya makan. Okey, thumma fa lantas. Thumma tangguh sikit. Okey, kalau contoh macam wa dan tak tahu apa benda. Dan kita tak ada limit dia. Mungkin besok lusa saya makan dan sikit. Dia menyertai tapi tak ada lantas. So, jadi mengikut Daud Az-Zahiri, dia kata apa? Dia kata dekat situ ada fa. Maka bila Allah kata telah kamu sekian, lantas hendaklah kamu, dia kata. Jadi dia kata benda tu selepas bacaan Al-Quran. Tapi yang zahirnya betulnya adalah apa? Sebelum. Pembacaan isti'azah ni adalah sebelum daripada baca Quran, bukannya selepas baca Quran. Baik, hukum isti'azah. Hukum isti'azah. Jumhur telah berpendapat, mana keseluruhan para ulama berpendapat bahawa isti'azah adalah disunatkan, tidak dimestikan. Dia digalakkan, maksud dia disunatkan oleh Nabi SAW, digalakkan kita buat, tapi tak diwajibkan. Dalil mereka adalah bahawa Rasulullah SAW tidak mengajarkan orang Arab yang teruk dalam solatnya isti'azah. Orang Arab ni ada seorang lelaki, dalam hadis Nabi SAW, seorang lelaki ni dia solat dia teruk. Dia duduk dalam Nabi tengah duduk dalam masjid, dia datang masuk masjid. Okey? Dan hadis ini terkenal dengan hadis musiius salah. Hadis orang yang teruk solat dia. Dia datang masuk masjid, Nabi tengah duduk, dia pun solat. Bila dia solat, lepas solat dia jumpa Nabi. Dia kata assalamualaikum, assalamualaikum Rasulullah. Dia kata waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi kata irji' fa salli fa innaka tusalli. Dia kata pergi solat lagi, engkau tak solat lagi. Nabi kata dengan dia. So dia pergi solat lah kali kedua, second time. Dia solat, lepas tu datang jumpa Nabi lagi. Assalamualaikum Rasulullah. Dia kata pergi solat lagi, kau tak solat lagi dia. dia Nabi halau dia kali kedua. Pergi solat balik, kau tak solat lagi, Nabi kata. Lepas tu dia pergi, dia mungkin lepas solat nak lepak dengan Nabi, tapi masa Nabi halau dia 2 kali lah. Dia solat kali ketiga, datang jumpa Nabi sekali lagi. Dia kata ya Rasulullah, dia kata dia duduk lah. Nabi kata pergi pulang balik, pergi solat lagi, kau tak solat lagi. The third time Nabi halau dia pun kata ya Rasulullah, demi Tuhan mengutuskan kau dengan kebenaran, aku tak tahu benda itu je lah. Apa kau nampak aku buat tadi, kalau salah pun itulah yang aku tahu. Ajarkan aku, ajarkanlah aku. So Nabi SAW pun apa? Ajarkan dia solat. Nabi ajarkan dia solat. Nabi kata idza qumta ila salah fakabbir. Bila kau bangun nak mendirikan solat, maka bertakbirlah. Bangun, dirikan solat, berdiri. Lepas tu takbir. Yang dia kata adakan rukun sembahyang kan, ambil daripada hadis ni. Tsumma ma tayassara minal Quran, kemudian bacalah apa yang mudah untuk kau dari Quran. Tsummarka, kemudian rukuklah hatta tatma'in raki'an. Kemudian rukuklah hingga kau betul-betul rukuk, tenang rukuk. Tsummarfa, kemudian bangkit, hatta tastaqima qa'iman, sehingga kau lurus diri. Tsummasjud, kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan. Tsummarfa, kemudian bangun balik hatta tatma'inna jalisan. Tsummasjud. Nabi arahkan macam tu. Tu takbir, kita kata takbir perpindahan, tak jadi rukun. Sami Allahu liman hamidah, tak rukun. Zikir dalam sujud dan rukuk tak jadi rukun. Sunat sebab apa? Sebab kita Nabi ajar dia orang yang solat tak betul, Nabi ajar dia solat, Nabi tak sebut benda berkenaan. So bila Nabi tak sebut benda tersebut, maka tak jadi rukun. So jadi tak jadi wajib lah. So jadi di sini dasar dari hadis Nabi berkenaan, maka dia tidak menjadi wajib. Maksud dia tak wajib kita baca, digalakkan baca. Kalau nak baca, bagus. Tapi tak baca pun tak apa. Kalau baca lagi elok daripada tak baca lah. Isti'adah, dan maksud dalam amalan dalam solat tadi, dia tak dimasukkan. Mana isti'adah dalam himpunan amalan-amalan solat. Dan melewatkan penjelasan daripada waktunya adalah tidak harus. Memang Nabi SAW takkan lewatkan penjelasan. Maksud dia, kita kata Nabi tak ditinggalkan 2-3 benda untuk lain kali baru cerita, tak. Pasal lelaki berkenaan kata apa? Ajarkan aku. Dan ajarkan aku solat, maka Nabi akan berikan full. So, sepenuhnya Nabi ajarkan tadi, ada sepenuhnya amalan solat yang wajib ke atas orang berkenaan. So, tak boleh kita kata ada tertinggal ke tak ada. Jadi Nabi tak pernah tinggalkan. Nabi beritahu benda tu penuh. Okay? Penlewatan penjelasan daripada waktunya adalah tidak harus. Pasal lelaki tadi minta dengan Nabi, ajarkanlah aku solat. So Nabi ajarkan semua sekali. So para ulama kata apa? Apa yang Nabi ajar tu adalah rukun. Yang mana yang Nabi tak ajar dan tu adalah, kalau bukan disokong hadis lain, maka menjadi sunat saja. Faham? Okey. Sementara berpendapat Atta' bin Rabah. Ini dulu mufti disebutkan kalangan tabi'in. Dia ni di kalangan tabi'in yang menjadi rujukan di Mekah dahulu, di mufti Mekah. Di Mekah pada zaman tabi'in. Para sahabat tak ada, para tabi'in ni Atta' bin Rabah. Ya. Dan beliau telah diikuti oleh ahli zahir bahawa isti'azah adalah wajib. Kerana apa? Kerana zahir arahan fasta'id. Mana arahan yang datang adalah ista'id, mintalah perlindungan. Maka maksud dia wajib. Yang istilah wajiblah, dan perintah adalah untuk mewajibkan selama mana tidak dialihkan daripada zahirnya. Mana as long as Allah Taala kata buat benda berkenaan, maka arahan itu adalah wajib.
Ini konsep ni memang kita faham dalam Islam, keseluruhan benda Allah Ta'ala suruhkan adalah wajib. Perintah datang untuk wajib. Tapi datang benda yang mengalihkan dia. Contoh macam Allah Ta'ala kata apa? Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Itu jadi harus. Sebab apa? Sebab kita Allah Ta'ala suruh pun kita buat juga. Okey? Dia benda yang kita kata Allah Ta'ala tak suruh pun kita akan buat. Maka benda tadi hanya penggalakan ataupun apa, orang kata apa, membolehkan saja, bukan maksud dia mesti. Contoh macam kita kata apa, fa idza qudiyatis solat, macam hari Jumaat kan, fantashiru, bila selesai solat maka bertebaranlah kamu. Nanti kita nampak pakcik kat masjid, pakcik Allah Ta'ala kata dalam Quran, fantashiru, ni lepak besar, keluar. Kita halau tak boleh lah. Dan dia tak wajib. Pasal memang asalnya keluar tadi disekat, jadi dibenarkan semula. Maksudnya tak ada masalah lah. Benda harus yang dibenarkan semula. Asal tak boleh jadi boleh. Okay, jadi kita kata benda tadi nak makan, nak keluar dan sebagainya, silakan, tak ada masalah. Okay, jadi dia jadi tidak lagi wajib. Pasal dialihkan dengan apa? Dengan sebab itu benda tadi tidak dimestikan dari awal. Dan kita akan buat juga. Serta kerana Rasulullah SAW berterusan untuk isti'azah. Serta dua kumpulan ni tadi, yang kedua, pendapat kedua ni kata isti'azah ni wajib sebab Nabi SAW banyak beristi'azah. Banyak. Nabi nak singgah tempat Nabi isti'azah, Nabi nak sekian-sekian isti'azah. Tapi dalam lafaz yang kita kata datang solat, datang apa yang kita kata apa, yang itu Nabi orang yang nak marah dan sebagainya, Nabi suruh isti'azah. So isti'azah ni banyaklah kegunaan dia, bukan satu tempat je. Bukan ketika baca Quran saja, bahkan ketika datang waswas syaitan dalam semayang pun isti'azah juga. So kita kata kalau ikutkan logik dari sini, maksudnya dia pakai mestilah. Mesti. Tapi kita celah. Kalau dia kata benda-benda yang ghaib, yang kita tak boleh nak buat apa-apa dan sebagainya, untuk apa yang menyakiti badan kita, menyakiti kedudukan kita dalam benda yang ghaib tak nampak, maka isti'azah madai dengan isti'azah. Jadi kan dia kata benda zahir, contoh macam nampak ular, jangan isti'azah aja. Ambillah kayu kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Anjing datang kan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan. Okey, ambillah batu. Dan pertahankanlah diri. Dia benda macam benda zahir kita pertahankan. Tapi benda yang tak nampak tu isti'azah Allah Ta'ala, serah Allah Ta'ala. Pasal kita kata Allah Ta'ala untuk benda-benda tadi disuruh, Nabi pun suruh patah balik Allah Ta'ala, maka kita pun lebih baik lagi patah balik Allah Ta'ala untuk benda-benda berkenaan. Luar kemampuan kita, macam marah dan sebagainya, luar kemampuan kita. Atau datang bisikan hati kita untuk ajak buat jahat dan sebagainya, isti'azah cepat. Ataupun datang kita kata untuk mengumpatkan dan sebagainya, isti'azah cepat. Mana supaya kita tak, pasal kita tak boleh kawal. Benda bukan luar kawalan kita. Remote television tu kawalan kita. Soroklah kunci letak dalam peti besi. Kan suruh kawan kita, kau pegang remote TV aku, jangan pulang balik. kan itu boleh kita buat, tak ada masalah. Kan itu ada optional. Kalau payah sangat ambil wire kerat ni, gunting kerat wire belakang television tu. Kau nampak senyum, saya tak boleh ustaz, saya terganggu, saya nak tengok television sangat. Gunting je, diam lepas tu, tak ada dah bunyi apa-apa, betul tak? Itu konsep je lah. Maksudnya kita suruh merosakkan harta. Tapi kalau benda tu melalaikan kita dan sebagainya, dengan action kita ada, guna action kita lah. Kan kunci dalam store ke, ambil masuk dalam kotak, tak dalam store. Tunggu sampai bila, kalau rasa nak tengok, sekian. Tapi masa-masa yang lain tu kita habiskan dengan cara apa? Balik kepada Allah Ta'ala. Mana yang lain itu balik kepada Allah Ta'ala untuk perlindungan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallamul hamdulillahi alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti insya-Allah kita akan masuk nanti pada masa akan datang makna keseluruhan isti'azah sikit lagi. Kemudian masuk pada Al-Fatihah. Bismillah dan juga Al-Fatihah. Mana orang yang hari Selasa sebenarnya dah lepas dah. Untuk tajuk yang hari ni yang kita kelas yang asal Selasa tu, yang sekarang ni diorang dah lepas dah sebenarnya. Tapi tak apalah, kita masuk Fatihah nanti kita dah ikut serta balik sekaligus. Okay, wallahu ta'ala alam.